Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada anda. Terima kasih kerana memilih untuk bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini bagi edisi hari Rabu 27 September 2023 bersama saya Munawar Azmi dan Zahlah Karini Ismail dari pukul 8 pagi ini sehingga pukul 10 pagi nanti. Banyak yang bermanfaat telah kami susunkan untuk anda, jadi teruskan bersama kami. Apa pun kita sebenarnya ingin bawakan perhatian anda terus kepada apa antara topik-topik yang mendapat perhatian rakan-rakan media kita, juga perlu kita kongsikan juga kepada anda. Ini pastinya juga tentang Perdana Menteri dan isteri yang telah selamat tiba di tanah air selepas mengetuai delegasi Malaysia pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA ke-78 di New York baru-baru ini. Dan lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga delegasi ke Amerika Syarikat baru-baru ini disifatkan sangat berjaya dan juga membuahkan hasil. Dan seperti yang kita sudah maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan dengan syarikat-syarikat gergasi Amerika Syarikat untuk menarik lebih banyak pelaburan dan perdagangan ke Malaysia. Dan Perdana Menteri turut mengadakan mesyuarat dengan 15 syarikat yang tersenarai dalam Fortune 500 termasuk Airbnb, Amazon, perkhidmatan web Amazon, Boeing dan Kimberly-Clark. Dan lawatan itu memberi peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk berkongsi dasar dan aspirasi negara yang berkaitan dengan hubungan perdagangan. Dalam kenyataan negara, beliau juga turut menyuarakan dengan lantang tentang apa antara tentangan yang kita ada tentang keganasan ataupun beberapa insiden dunia yang diselar berkait dengan banyak isu yang masih lagi menjadi kerisauan global pada kali ini. Juga beralih kepada satu lagi isu yang kami bawakan kepada anda pagi ini tentang Malaysia tidak akan melayan tuntutan remeh mana-mana pihak ke atas Sabah. Dan ini berkaitan dengan kolokvium Timbang Tara Antarabangsa London 2023 dan berkaitan juga berkenaan dengan kedaulatan negara, iaitu ketegasan Malaysia untuk tidak mengiktiraf atau melayan sebarang tuntutan remeh yang dibuat mana-mana pihak termasuk sekumpulan individu yang mendakwa waris Sultan Sulu ke atas Sabah. Dan perkara ini dinyatakan oleh Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir yang menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi dalam usaha untuk mempertahankan kedaulatan dan integriti wilayahnya. Juga berkaitan dengan isu politik tempatan bila mana kemenangan Ahli Parlimen Kamar Encik Alias Hamid yang mewakili PAS pada pilihan raya umum PRU ke-15 dibatalkan dan terkini keputusan dibuat Mahkamah Pilihan Raya Terengganu dan menurut Hakim Dato' Anson Charles Fernandez, Pempetition Wang Muhammad Hashim Awak Berjala telah berjaya membuktikan perbuatan rasuah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada PRU ke-15. Jadi kita tunggukan apa antara keputusan selepas ini. Juga beralih kepada topik seterusnya. Dan ini juga berkaitan dengan pembatalan khususnya keputusan pilihan raya untuk PRU ke-15 untuk Parlimen Marang, dan ianya merupakan satu amalan sogokan wang ataupun rasuah ini tidak perlu wujud dalam kalangan kita rakyat Malaysia dan perlu dihentikan. Dan situasi ini memperlihatkan situasi yang sangat membimbangkan khususnya untuk meraih undi yang merupakan satu trend yang sangat membimbangkan. Dan perkara ini dinyatakan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menyatakan kebimbangan terhadap rasuah politik kerana ianya akan memudaratkan demokrasi negara. Dan ini merupakan kali kedua Mahkamah Pilihan Raya telah membuat keputusan tentang apa yang telah disahkan dalam mahkamah sebagai sogokan yang berlaku. Dan tempoh hari kita lihat semasa pilihan raya umum ke-15 untuk Parlimen Kuala Terengganu dan kali ini melibatkan Parlimen Marang. Beralih ke berita sukan. Bila mana skuad isukan menerusi permainan Arena of Valor AOV mengesahkan pingat perak kedua buat kontingen negara. Tapi sebenarnya Munawar, selain kejayaan yang ditempuh oleh para atlet kita, mereka juga sebenarnya yang berada di luar outdoor sports mempunyai masalah tentang cuaca yang sangat panas dikabarkan. Jadi kita harapkan mereka juga terus bertabah dan memberikan yang terbaik diiringi dengan doa dan sokongan daripada kita rakyat Malaysia. InsyaAllah. Dan sepasti kita nak ucapkan tahniah kepada kontingen-kontingen negara. Ialah semalam kita melihat sebenarnya banyak pingat-pingat yang dituai oleh kontingen negara kita. Setakat 11 malam tadi difahamkan Malaysia berada pada kedudukan yang ke-10, iaitu Malaysia pada ketika ini memperoleh 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa. Dan ini satu perkembangan yang sangat baik untuk kita mencapai insya-Allah sasaran kita 27 pingat secara keseluruhannya. Kita akan cuba berlintas langsung bersama salah seorang atlet di
China sebentar lagi. Tapi apapun kita bereksekutif untuk selamat pagi Malaysia. Dan kita kembali selepas ini. Betul. Teruskan kesetiaan anda bersama kami ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Okey Malaysia. Anda bersedia? Ayuh semua. Depan, belakang, jengkel, lompat, kiri, kanan, angkat, tolak, bawah dan atas. Teruskan. Cuk. Tarik nafas. Lepas. Sempena bulan Malaysia sihat sejahtera. Mulakan gerak sihat anda sekarang. Lebih aktif. Lebih hebat. Angkat. Okey Malaysia. Anda bersedia? Ayuh semua. Depan, belakang, jengkel, lompat, kiri, kanan, angkat, tolak, bawah dan atas. Teruskan. Cuk. Tarik nafas. Lepas. Sempena bulan Malaysia sihat sejahtera. Mulakan gerak sihat anda sekarang. Lebih aktif. Lebih hebat. Angkat. Baik, seperti biasa akan bawakan ruang ini untuk seleksi pagi dan bersama kami pagi ini adalah rakan-rakan di Selangor FM iaitu Apis dan Jade yang mempunyai perkembangan terkini untuk program khas Malu Rasul Selangor FM yang akan berlangsung tidak lama lagi. Silakan Apis dan Jade dengan laporannya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Zaleha di studio Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani daripada kami di Konti Selangor FM. Bersama-sama saya Apis Rizwan dan juga partner saya pada hari ini Jid Zulkifli menemani anda di 100.9 di Selangor FM pilihan tepat, dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik ataupun anda boleh menonton secara live dekat Facebook Live Selangor FM dan juga di kaca TV anda di TV1 sekarang ini kita bersiaran di dalam Selamat Pagi Malaysia. Jadi kita pada pagi ini dalam segmen Inspirasi Selangor FM sarapan terbaik anda, kami berbincang ataupun ajak anda borak pagi. Namanya topik hari ini berkenaan dengan situasi paling susah dalam hidup anda. Jadi kalau anda nak kongsikan pengalaman anda dalam kehidupan anda boleh kongsikan di talian WhatsApp kami 0193304425, di mana yang nak call kami pun boleh juga 0322873203 ataupun 0322873204. Okey, jadi cerita pasal esok pula. Besok kan cuti umum. Alhamdulillah. Jadi besok juga ada sambutan Maulidur Rasul. Jadi kita sebenarnya di Selangor FM kita ada bukan satu tapi dua sebenarnya program khas untuk anda, refleksi khas Maulidur Rasul dengan topiknya mencintai Rasulullah, sempurna iman. Siarannya 6.15 minit pagi. Kemudian kita ada ulangan pula untuk siaran Zuhur, Asar, Maghrib dan juga Isyak. Nak sempurnakan iman kita kena cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selain itu juga kita ada Mawadah, iaitu Mawadah khas Maulidur Rasul dengan topiknya inspirasi ummah sepanjang zaman bersama dengan Ustaz Muhammad Hafiz Abdul Qadir yang akan bersiaran bermula 28 hari bulan September hinggalah 2 Oktober 2023, dan siarannya pukul 1.30 minit tengah hari dan ulangan 6.30 minit petang. Baik, itu yang anda boleh dengarkan di frekuensi kami di 100.9 dan juga sambutan Maulidur Rasul esok juga akan berlangsungnya majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Selangor yang bakal bertempat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah bermula pukul 9 pagi. Jadi pada penduduk di sekitar negeri Selangor, jom kita meriahkan sambutan Maulidur Rasul pada
tahun ini yang akan bertempat di Masjid Sultan Abdul Aziz pada 9 pagi esok untuk tarikhnya 28 September 2023. Okey, jadi banyak lagi pengisian-pengisiannya dan kepada anda jangan lupa follow kami di Facebook kami, bersiaran dengan kami dan jangan lupa juga untuk Borak Pagi hari ini untuk kita sama-sama memeriahkan lagi konti kita sebab Borak Pagi. Betul. Harapan terbaik anda dan kita tunggu pelanggan-pelanggan kita untuk telefon. Kita nanti nak pendengar lah pelanggan tu sebab kita kan sarapan maknanya macam buka kedai lah kan. Okey, jadi terima kasih kepada anda yang menonton secara live di Facebook, di kaca TV anda di TV1. Terima kasih sangat-sangat. Jadi kita kembali semula bersama dengan Munawar dekat studio Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih ucapkan kepada anda. Terus layan kami Selangor FM. Okey. Sukan Asia ke-19 Hangzhou. Okey, terima kasih DJ Apis dan juga DJ Jit di Selangor FM atas perkongsian-perkongsian menarik apa antara aktiviti-aktiviti yang berlaku sepanjang minggu ini. Dan sepastinya penonton, kita teruskan siaran pada pagi ini untuk perkongsian dalam SPM Sana Sini. Sepastinya untuk permulaan, kita kongsikan kepada anda berkenaan inisiatif pulih semangat pesakit kanser. Dan pejuang dan pesakit kanser memerlukan sokongan untuk terus melawan penyakit dihadapi. Justru, pelbagai program kesedaran perlu diperbanyak dalam memberi pendedahan berkenaan perkara ini. Antaranya ialah aktiviti Open Water Swim 2023, Breast Cancer Awareness dan ianya merupakan anjuran Pink Ribbon Kota Kinabalu. Hampir 100 orang terdiri orang awam serta pejuang pesakit kanser menyertai program tersebut. Dan program ini secara tidak langsung menggalakkan hubungan yang mendalam dengan persekitaran semula jadi selain mampu memulihkan semangat dan sokongan moral kepada pejuang kanser. Khususnya berkenaan biri-biri ternakan hiasan. Pernahkah anda mendengar biri-biri jangok? Ianya sepasti satu acara menarik yang diketengahkan iaitu biri-biri ternakan hiasan yang dijaga dengan rapi agar kelihatan cantik untuk dipertandingkan. Peserta Muhammad Yusof Mustafa mula memelihara haiwan tersebut lebih 10 tahun lalu dan kini mempunyai 8 ekor biri-biri jangok. Biri-biri tersebut memiliki keunikan tersendiri selain mudah dijaga dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Acara rakyat ini telah diperkenalkan sejak 8 tahun lalu dan mendapat sambutan menggalakkan. Jawatan Kuasa Khas Percepat Perluasan 5G. Inisiatif mempercepat perluasan liputan rangkaian 5G diteruskan ke arah satu pasukan petugas khas atau Jawatan Kuasa Task Force 5G Greater Ipoh ditubuhkan. Ia diumumkan Exco Komunikasi Multimedia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Negeri Perak, Muhammad Azlan Helmi. Pasukan itu akan dianggotai pelbagai agensi antaranya pihak berkuasa tempatan PBT, Digital Nasional Berhad DNB dan Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP. Ketika ini status liputan 4G di Perak setakat suku kedua tahun ini telah mencapai 97.38%. Baik penonton, itu antara rangkuman yang kami bawakan dalam SPM Sana Sini. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini kita akan bersama dengan Zaliha Khairin untuk ruangan komentar at SPM. We are appalled by the legitimization of these acts under the feeble defense of human rights. Quran burnings are nothing but a clear Islamophobic act intended to incite hatred. Inaction in the face of such blatant provocation to a religion is simply irresponsible and sends a dangerous message to humanity. Mr. President, these are indeed tall orders, but that is the very reason we are here. I truly believe that no challenge, however formidable, is insurmountable if we secure the collective commitment of this global community, the member states of this august institution. What we need is trust and the conviction to make the world a better place, the will to work together on a platform of consensus and solidarity.
Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Untuk ruang komentar pagi ini akan bawakan bagaimana usaha berterusan untuk inisiatif memperluaskan kesedaran tentang penyakit rabies, terutamanya bagaimana situasi dan juga risikonya dan langkah pencegahannya di Malaysia. Bersama kami pagi ini Dr. Aida Muhid. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama kami. Beliau merupakan pengarah kanan bahagian kawalan penyakit dan biosecurity veterinar Jabatan Perkhidmatan Veterinar. 28 September kami difahamkannya Doktor, Hari Kesedaran untuk penyakit rabies ini, tapi untuk pengenalannya kepada para penonton, bagi mereka yang belum tidak begitu mahir ataupun tidak begitu biasa dengan risiko dan apa sebenarnya definisi penyakit rabies ini, mungkin doktor boleh berikan sedikit pengenalan kepada mereka. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menjemput saya untuk program pada pagi ini Selamat Pagi Malaysia. Jadi untuk soalan yang diajukan tadi, okey, untuk makluman semua inilah penonton penyakit rabies adalah penyakit anjing gila yang disebarkan melalui virus Lyssavirus virus. Dia penyakit ini bersifat zoonotik, maksudnya dia boleh menjangkiti daripada haiwan kepada manusia dan rabies terjangkit melalui luka, gigitan daripada anjing rabies ataupun rembesan daripada alio ataupun cairan anjing yang terjangkit rabies kepada luka ataupun kepada mukus membran pada mata ataupun mulut. Dan masa inkubasi penyakit rabies adalah 10 hari sehingga 6 bulan dan kita akan lihatlah tanda-tanda klinikal pada anjing tersebut menunjukkan simptom alio meleleh, tiba-tiba haiwan tu akan menyerang apa-apa benda di sekelilingnya lah. Doktor, apakah ada kaitan sekiranya, sebab kita tahu kebanyakan risiko ini datang dari anjing liar dan yang tidak berada dalam jagaan seorang pemilik. Apakah itu sebenarnya benar? Sejauh mana sebenarnya perkaitan antara vaccinated dengan tidak vaccinated di kalangan anjing ini? Okey, penyakit rabies ni boleh menyerang anjing liar dan juga anjing yang bertuan. Okay. Sekiranya penyakit rabies ni menjangkiti anjing liar dan kita biarkan kita punya haiwan berkeliaran di luar perkarangan rumah atau di kawasan yang berhampiran dengan anjing liar, kemungkinan mereka akan digigit dan mereka akan mendapat penyakit rabies. Dan untuk penyakit rabies sebenarnya kita boleh cegah melalui vaksinasi. Jadi diharap para pemunya anjing dan kucing perlulah memvaksinasi anjing mereka dengan vaksin rabies setiap tahun untuk mencegah daripada jangkitan penyakit rabies. Dari masa ke masa kita dengar juga kes ini menular di beberapa kawasan di seluruh Malaysia. Bagaimana antara intipati sambutan Hari Rabies ini boleh memberikan lebih pemahaman kepada masyarakat tentang segala aspek yang berkaitan tentang penyakit ini? Okey. Hari Rabies ini kita adalah dia merupakan program antarabangsa yang disambut di seluruh dunia, di mana semasa program Rabies kita akan memberi kesedaran kepada orang awam, terutamanya kanak-kanak dan juga awam untuk mengenali apakah itu penyakit rabies, apakah tanda-tanda penyakit rabies yang kita boleh lihat pada haiwan peliharaan kita, dan bagaimana kita boleh mencegah jangkitan tersebut dengan mengamalkan pemunyaan haiwan yang baiklah. Maksudnya kita kena menjaga supaya haiwan kita terhindar daripada penyakit dengan melakukan vaksinasi dan juga memastikan ternakan haiwan kita tu sentiasa diikatlah. Kalau kita mempunyai anjing, haiwan tersebut perlulah diikat di dalam rumah. Dan sekiranya kita nak bawa berjalan, perlulah ada talilah. Kita tak boleh membiarkan mereka, anjing tersebut berkeliaran dan mengganggu orang awam. Doktor, boleh doktor cakap tentang diikat dalam rumah? Maksudnya maknanya berada dalam kawasan rumah yang selamat. Okey. Jadi tidak semestinya diikat dalam rumah. Okey, doktor, sejauh mana sebenarnya sekiranya anjing itu divaksin, terutamanya mereka yang mempunyai haiwan peliharaan ini, anjing tersebut divaksin, bagaimana ia dapat menurunkan dalam jangkaan, kalau ada statistik yang boleh dikongsikan, bagaimana ia boleh mengurangkan jangkitan rabies ini di kalangan populasi anjing? Okey, bagi kawalan penyakit anjing gila,
salah satu langkah kawalan adalah dengan vaksinasi. Dan untuk mencapai imuniti yang berkesan untuk kawalan penyakit rabies, kita perlu vaksin sekurang-kurangnya 70% populasi anjing di Malaysia lah. Dan kita beri penekanan kepada anjing yang bertuan supaya vaksinasi dijalankan setiap tahun. Dan oleh sebab itu di Malaysia kita mewujudkan apa yang kita panggil sebagai zon penampan. Zon penampan di sempadan antara sebenarnya Malaysia dengan Thailand, di mana di sini berapa aktiviti kawalan dilaksanakan. Maksudnya kita mewajibkan vaksinasi semua anjing di kawasan sempadan. Dan yang kedua, kita akan melaksanakan surveillance. Maksudnya kita akan buat pengambilan sampel di seluruh Semenanjung di Sabah dan Sarawak untuk melihat sekiranya terdapat jangkitan penyakit rabies. Ketiga yang juga penting dari segi kawalan anjing terbiar. Terutamanya stray dog sebab kita maklum anjing liar ini juga adalah pembawa rabies dan adalah agak sukar bagi kita nak vaksinasi anjing liar dan diharap dengan itu kita dengan kerjasama PBT akan melaksanakan kawalan populasi. Maksudnya pemusnahan anjing liar yang boleh memberi risiko kepada jangkitan rabies. Kalau kita beralih sebentar, Doktor, dari segi kawalan populasi dan berbalik kepada haiwan-haiwan tersebut, sekiranya seseorang itu dijangkiti rabies, apa antara tanda-tanda yang boleh dilihat untuk mengenal pasti simptom yang dirasai? Okey, sekiranya seseorang mungkin digigit oleh anjing dan mereka akan rasa seperti demam, sakit-sakit badan, sakit kepala dan dia ada yang kritikal tu dia macam takut pada air. Kita panggil hydrophobia. Takut pada air. Dan dalam keadaan sensasi yang teruk dia akan pergi sehingga tahap lumpuh dan koma lah. Dan sekiranya mendapat tanda-tanda awal ini sekiranya mereka mendapat tanda awal ini, mereka perlulah pergi kepada klinik-klinik kesihatan di mana doktor akan melihat risiko jangkitan tersebut dan mereka akan diberikan vaksin lah. Dan IgG. Okey, Doktor. Soalannya juga kita dapat daripada para penonton. Sekiranya seorang pemunya itu ataupun seorang itu dijangkiti rabies dan dapat disahkan daripada haiwan peliharaan beliau sendiri, apa akan berlaku kepada haiwan peliharaan tersebut? Okey, bagi kes kita syaki jangkitan rabies, anjing tersebut kita akan letakkan dalam kuarantin, pengasingan, di mana kita akan memantau tanda-tanda klinikal terhadap rabies lah dalam tempoh 14 hari. Dan sekiranya haiwan tersebut menunjukkan tanda rabies, kita akan put to sleep lah kita terpaksa. Apakah ada rawatan untuk tak ada. Sebab penyakit rabies dalam anjing dia akan menyebabkan 100% kematian. Kalau kita biarkan pun anjing tersebut akan matilah. That's why kita akan put to sleep secara baik. Kita akan matikan anjing tersebut dan kita akan ambil sampel otak untuk diagnosis penyakit rabies di makmal. Berapakah dari segi kekerapan haiwan ini perlu diberikan vaksin? Vaksin kita cuma beri setahun sekali sahaja. Setahun sekali. Ya. Dan bagaimana juga dalam usaha untuk memastikan kita peka dengan situasi ancaman dan juga langkah pencegahan rabies, tapi dari segi kebajikan haiwan juga, kadang-kadang haiwan liar ini terdedah kepada penganiayaan daripada segelintir masyarakat sebab rabies je mereka akan dizalimi secara tidak langsung. Bagaimana pula dalam hari kesedaran ini diberikan supaya ilmu itu sampai dari segi pencegahan dan bukan memberikan situasi yang lebih teruk lagi kepada anjing-anjing liar ini? Okey, untuk kawalan anjing liar, kita juga bekerjasama dengan NGO dan kebajikan haiwan untuk memastikan supaya anjing liar ni sekiranya datang kepada komuniti, kita sarankan mereka boleh ambil anjing liar tersebut untuk diadoptasi.
Maksudnya banyak NGO yang berusaha itu diadaptasi, di mana diberi kebajikan makan, minum dan tempat ni tinggal, dan diberikan kepada keluarga angkat. Kita tak nak bila diberi makan minum dihantar semula keluarlah. Doktor, sedikit masa yang kita ada ini, mungkin doktor boleh kongsikan apa antara pengisian untuk Hari Kesedaran Rabies tahun ini? Okey, antara pengisian untuk Hari Rabies, seperti biasa kita ada satu, kita ada pertandingan pengucapan awam. Dan pertandingan pengucapan awam ni telah pun tamat pada 25 September. Dan kita akan war-warkan pemenang pada 1 Oktober, hari Ahad ini. Kedua, kita ada forum Rabies Day, di mana beberapa panel jemputan telah dijemput untuk memberi maklumat dan penerangan kepada orang awam mengikut bidang kepakaran masing-masing lah. Jadi pada masa itu saya akan terlibat. Profesor Latifah daripada UPM, dari segi makmal dosis di UPM, dan kita juga ada Dr. Mazuna dari segi kebajikan haiwan. Dan Encik Kelvin daripada SPCA, bagaimana kerjasama NGO untuk membantulah dari segi kawalan rabies. Dan juga kita ada Dr. Wignes daripada KKM lah, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk memberi penerangan kepada orang awam apa tindakan sekiranya kita dapat luka gigitan anjing liar, apa tindakan yang kita perlu buat untuk menjagalah kesihatan masing-masing. Kalau kita lihat slide speaker tadi, memang forum ini diisi dengan key speakers, mereka yang sangat berpengalaman dalam bidang. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pagi ini, dan juga pada pihak masyarakat kita harapkan mendapat banyak info yang bermanfaat daripada yang telah pun dikongsikan. Kita ingin ke Perak seketika untuk mengetahui apa antara tarikan seni kraf parang dan pisau. Jadi terus bersama pelapor di lokasi, silakan. Baik, cerita pagi dari Perak hari ini saya nak bawakan kepada anda dari Kampung Bukit Cempedak, Bukit Gantang, yang mana saya kira ini berada di salah sebuah bengkel yang mengusahakan produk kraf parang dan juga pisau. Dan saya bersangka daripada seorang pekerja KTM, kemudian minat yang mendalam terhadap produk ini, dan kemudiannya sepenuh masa mengusahakan produk kraf tangan ini. Jadi saya bersama dengan pemiliknya, Encik Hassan Saini Muhammad. Encik Hassan, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Encik Hassan, mungkin boleh kita kongsikan dengan penonton Selamat Pagi Malaysia macam mana timbulnya idea daripada permulaan itu? Asalnya daripada minat lah. Saya seorang kolektor pisau. Menampak pisau je nak beli, nampak pisau je nak beli. Lepas tu tertanya-tanya kat diri, kenapa aku tak buat sendiri? Dah minat, kenapa tak buat sendiri? Daripada minat tu kita boleh berjaya kan. Jadi dari situ saya mula buat sendiri. Encik Hassan, melihatkan kepada potensi lah penjualan ataupun penghasilan produk kraf parang dan juga pisau ini bagaimana? Sudah tentu daripada bekerja kemudian berhenti sepenuh masa ni macam mana? Daripada potensi saya nampak sekarang ni dia banyak peminat-peminat outdoor, camping, hiking, survival dalam hutan, suka banyak aktiviti muda. Orang muda sekarang nak kehidupan yang macam tu. Jadi keperluan asas dia ialah parang, pisau. Jadi kat situ potensi yang saya rasa sangat tinggi ya, daripada peminat yang makin ramai sekarang ni. Encik Hassan, salah satu keunikan produk Encik Hassan ni juga ada kod QR di produk tersebut. Ini boleh kongsikan? Okey, itu antara saya orang pertama lah yang buat QR tu. Produk dalam Malaysia ni saya seorang yang buat produk ber-QR, ada tarikh lahir dia lah itu. Jadi itulah saya seorang lah yang buat produk tu, produk yang ber-QR code ni. Setakat ni macam mana sambutan daripada orang ramai khususnya apabila tengok ada kod QR tu kan, macam mana reaksi orang ramai? Alhamdulillah, yang terakhir baru-baru ni saya dekat event kraf tangan dekat Teluk Intan, peningkatan sale tu daripada tahun lepas naik 3 kali ganda. Saya rasa macam terkejut lah dengan lagi satu feedback orang yang ada QR lah apa dalam improvement dia juga. Jadi saya rasa macam kat situ satu tarikan untuk
menarik pelanggan lah. Cik Hassan, bagaimana support mungkin daripada pihak yang ada untuk bagi support kepada Cik Hassan tu, bagaimana, ada tak? Saya pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada family saya lah yang banyak support. Yang keduanya Kraft Tangan Malaysia yang tak putus-putus bagi support, macam-macam cadangan dia bagi khusus usahawan lah, apa macam-macam. Itulah saya terima kasih sangat-sangat kepada Kraft Tangan Malaysia lah. Banyak support. Baik sekali Encik Hassan. Mungkin selepas ni apa target? Mungkin ada impian untuk memasarkan produk ke luar negara pula? Itu impian setiap usahawan. Saya pun ada keinginan. Pernah dapat tempahan pernah dapat order daripada California, Itali, Brazil. Tapi saya tak mampu nak lepaskan keluar sebab dia senjata tajam. Alatan tajam. Jadi masalah untuk kita pasarkan keluar. Kalau ada badan-badan lain yang boleh, mungkin saya tak pandai, mungkin ada yang pandai, boleh sumbangkan ilmu tu, mungkin saya berguna untuk saya. Baik, terima kasih Encik Hassan. Dan saya kira setakat itu dulu perkongsian cerita pagi dari Perak hari ini. Kembali ke studio Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Fahmi atas laporan tadi. Kita tunggu bagaimana agaknya nanti seni budaya dalam desain kraft untuk pisau dan parang ini boleh dikembangkan lagi, dan seperti dikatakan oleh usahawan tadi, ada baiknya juga sekiranya ada pihak-pihak ini tampil untuk memberikan lebih banyak lagi ilmu tentang kemahiran ini. Apapun setelah pun dikatakan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan semalam bahawa isu bekalan harga beras akan dibawa kabinet pada hari ini, tapi apapun kita bawakan dulu laporan khas dari Kelantan bila mana KADA memberikan jaminan stok beras mencukupi bersama Fikri Zaib di lokasi. Silakan Fikri. Baik, terima kasih. Untuk segmen cerita pagi dari Kelantan untuk pagi ini, kita bersiaran terus dari Kota Baru atau lebih tepatnya di Ibu Pejabat Lembaga Pertanian Kemubu, KADA. Saudara, seperti sedia maklum, isu bekalan beras antara yang mendapat perhatian masyarakat sejak kebelakang ini. Dan pagi ini saya sebenarnya ditemani oleh pengurus besar KADA, Encik Muhammad Faizul Mustafa. Mungkin kita nak dapatkan sedikit maklumat ataupun perancangan yang telah dilakukan KADA bagi memastikan bekalan beras di negeri ini untuk keperluan penduduk negeri ini dapat dipenuhi. Dan terima kasih Cik Faizul kerana sudi bersama-sama bagi Malaysia pada pagi ini. Jadi Cik Faizul, seperti sedia maklumlah, KADA mungkin apa inisiatif atau langkah yang telah diambil oleh KADA sendirilah bagi memastikan isu ini dapat ditangani sebaiknya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita maklum, KADA ini merupakan jalapan padi kedua terbesarlah di negara kita, dan keluasan pasir padi kita lebih kurang dalam 26,833 hektar. Dan sumbangan KADA kepada negara adalah lebih kurang 10 hingga 11% pengeluaran padi. Okay, daripada jumlah tersebut, bagi tahun lepas untuk tahun 2022, KADA telah menyumbang kepada 62,000 metrik tan beras untuk keperluan negara. Itu merupakan 10 hingga 11% lah untuk keperluan negara. Dan untuk tahun ni kita telah mencapai peratus bertanam kita 92% daripada jumlah keseluruhan kita lah. Jumlah keseluruhan pasel padi kita berjumlah 26,833. Inisiatif KADA yang kita menghadapi masalah bekalan air ni, kita dah buat satu pembinaan rumah pam Kemubu 3. Rumah pam Kemubu 3 ni kita jangka akan siap pada tahun 2025 dan akan mula digunakan bermula tahun 2026. Masalah bekalan air insya-Allah kita akan dapat atasilah. Okey, untuk pengeluaran padi pada tahun ni kita akan mula harvest, mula dapat tuai padi ni pada bulan 10. Mulai pertengahan bulan 10 yang kita jangka dalam 5% tanaman padi kita akan harvest untuk bulan 10, melibatkan keluasan 1,000 hektar, dan sumbangan kepada beras adalah lebih kurang dalam 2,000 metrik tan lebih lah untuk tu bulan 10. Lepas tu untuk bulan November kita akan harvest lagi lebih kurang dalam 20,100 tan metrik beras. Untuk Disember kita jangka dalam 25,200 metrik tan beras, dan akhirnya sehingga
penghujung Disember tu kita jangka keseluruhan kita bernilai dalam 62,000 metrik tan beras lah, yang menyumbang kepada 6.2 juta beg beras untuk kita buat pasaran. Kalau dari segi keperluan kita dah dapat survive untuk dalam keseluruhan kawasan Kelantan tu kita akan dapat lah. Mungkin apa yang masalah utama lah kalau nak ikutkan kekurangan beras ni yang berlaku khususnya di Kelantan ni, kawasan pengairan Kedah? Saya rasa dari segi kekurangan beras tu untuk sekarang ni kita dalam tempoh kita dapat menampung keperluan beras. Cuma dalam tempoh sekarang ni harvest kita lewat sikit, jadual kita lewat sikit berbanding daripada jalapan padi. Okey, kita harvest mulai bulan 10 dan bekalan beras akan kembali normal dalam bulan 10 dan bulan 11, 12 seterusnya ke atas lah. Jadi nasihat kepada pengguna, jangan risau ke macam mana sebenarnya? Kalau dari segi saya, nasihat tu tak perlu kita sorok beras, tak perlu kita panic buying tu, semua tu tak perlu sebab sekarang ni kita dah dapat tampung pengeluaran beras. Mulai Oktober sehingga Disember kita jangka lebih kurang 6.2 juta beg beras ni. Kalau ikutkan keperluan kita memang kita dah dapat menampung semualah keseluruhan keperluan beras di Kelantan lah. Terima kasih Cik Faizul kerana sudi bersama Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Jadi saya fikir itu saja perkembangan cerita pagi dari Kelantan untuk pagi ini. Kembali kepada rakan penyampai di angka 10, silakan. Baik, terima kasih sahabat pelapor kita Fikri Zaib atas perkongsian cerita pagi dari Kelantan. Dan sekarang ini penonton, selepas ini kita juga ingin mengetahui situasi semasa berkenaan dengan kontingen-kontingen negara yang bertanding pada ketika ini untuk Sukan Asia Hangzhou 2023. Dan selepas ini kita akan dapatkan gambaran bersama dengan sahabat pelapor kita jauh dari negara China, iaitu kita akan bersama dengan sahabat pelapor kita yang sudah pun bersedia pada ketika ini untuk berikan gambaran kepada kita, iaitu Muhammad Zamri Suharani. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin untuk permulaan kita seluruh rakyat Malaysia sudah pasti ingin mengetahui keadaan cuaca dan juga suhu di negara China pada ketika ini bagaimana? Alhamdulillah Munawar, pada ketika pagi ini alhamdulillah cuaca agak ceria. Agak cerah, cuaca dalam keadaan baik dan juga satu hari yang baik untuk kontingen negara menambah kutipan pingat. Alhamdulillah, saya pasti harapkan cuaca yang baik ini akan memberi satu semangat kepada kita untuk kita memungut lebih banyak lagi pingat pada hari ini. Dan juga mungkin kita boleh kongsikan kepada seluruh masyarakat Malaysia bagaimana kedudukan Malaysia pada ketika ini dan juga apa antara sorotan-sorotan utama acara yang boleh kita gambarkan pada semalam. Baik, terima kasih Munawar. Alhamdulillah ketika ini kontingen negara telah meraih 6 pingat emas. 6 pingat. Kita dapat 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa. 2 pingat perak tu kita peroleh daripada sukan wushu iaitu atlet Tan Chong Meng dan juga satunya daripada atlet isukan daripada permainan Arena of Valor. Manakala 4 pingat gangsa lagi pula kita peroleh daripada 2 atlet pelayaran dan juga 2 daripada atlet berbasikal trek. Baik, untuk acara tumpuan pada hari ini yang boleh saya kongsikan, mungkin anda di rumah nanti boleh ikutilah sebab kita ada buat siaran secara langsung kan. Kita ada acara tumpuan antaranya hari ini adalah acara pelayaran iaitu menerusi atlet Nur Syahrin Muhammad Latif yang dijangka akan ada perebutan pingat pada pukul 11 pagi nanti. Kemudian pada sebelah petang juga kita ada acara berbasikal trek lelaki sprint iaitu Muhammad Shah Firdaus Syahrom dan juga adiknya Muhammad Ridwan Syahrom. Ini pun akan ada mungkin potensi untuk kita meraih pingat dan juga kita ada acara berbasikal trek wanita kirin menerusi atlet Anis Amira Rosdi dan juga Nurul Izzati ke sekitar pukul 4 petang tadi. Dan antara sukan-sukan juga yang dijangka boleh menghasilkan pingat pada hari ini adalah menerusi atlet wushu iaitu Clementine Su Wei dan Pang Pui Yip. Itu sajalah antara sorotan tumpuan-tumpuan acara sukan. Sebenarnya hari ini dah banyak acara sukan kontingen kita yang dah start. Namun itu adalah tumpuan acara pada hari ini.
Okey, seperti yang dinyatakan antara acara tumpuan pada hari ini adalah acara pelayaran, berbasikal dan juga wushu. Ketiga-tiganya telah berjaya membuahkan hasil, berjaya memberikan pingat kepada negara kita semalam dan kita mendoakan kejayaan mereka akan berterusan pada hari ini untuk kita menambahkan lagi kedudukan pingat negara kita. Dan mungkin kita boleh berikan gambaran juga dari sudut sasaran terkini yang diletakkan untuk kita bukan sekadar meraih pingat namun juga untuk kita memecahkan satu tembok untuk kita mendapatkan emas pertama untuk negara kita. Soalan tu agak berat sebenarnya untuk dijawab kepada media yang sebab kami di sini pun masih menanti sebenarnya dari sukan mana yang akan menghasilkan pingat emas tersebutlah. Sasaran masih 27 pingat, tidak ada sasaran daripada sasaran kontingen hanya 27, tapi sukan mana yang akan melahirkan pingat pertama tu sukar kami nak jawab. Sebab semua berpotensi. InsyaAllah, amin. Tadi Zamri ada kata 6 emas tadi, kita aminkan di sini. Semoga berjaya kita menghasilkan ataupun bawa pulang 6 pingat emas untuk Malaysia. Amin. Okey, mungkin kita boleh berikan juga bagaimana situasi semasa khususnya ialah China sebagai tuan rumah untuk edisi ke-19 ini dari segi kelengkapan infrastrukturnya, tempat penginapannya dan juga suasana keseluruhan untuk Sukan Asia kali ini. Bagaimana? Okey, Alhamdulillah. Kalau saya boleh kongsikan kepada penonton di rumah, sejak kami tiba pada hari Jumaat lalu, perjalanan kami untuk urusan dari segi liputan, dari segi penginapan di Media Village, makanan, Alhamdulillah. Negara China telah melaksanakan tugas mereka sebagai tuan rumah. Saya sangat berpuas hati walaupun saya tahu ada sedikit rungutan daripada negara-negara lain berkenaan dengan makanan. Namun bagi saya tidak memilih. Yang penting ada makan, tolak batu dan pasir, jalan, boleh makan. Betul, yang penting boleh makan dan halal. Okey. Halal. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada sahabat pelapor kita Muhammad Zamri Suharani atas perkongsian dari negara China. Dan kita akan dapatkan perkembangan dari semasa ke semasa dan juga sama-sama kita mendoakan kontingen Malaysia untuk terus mengharumkan nama negara dan juga memperoleh banyak pingat lagi. Dan semoga hari ini akan terlakar 1 emas, mungkin lebih untuk kita semua rakyat Malaysia. Terima kasih, Zamri. Amin. Terima kasih. Baik, itu antara perkembangan semasa berkenaan dengan Sukan Asia Hangzhou 2023 yang kami bawakan kepada anda. Dan sekarang ini, kita nak bersama dengan Zaleha dan juga tetamunya merupakan salah seorang atlet yang sangat membanggakan negara iaitu pelari menara dunia nombor 1. Wow, jadi kita terus saja bersama dengan Zaleha. Ya, yang secara konsistennya sentiasa berjaya pelari menara negara Encik Sawai Cheng. Terima kasih kerana sedia bersama kami pagi ini. Biasanya kalau wawancara dengan Sawai Cheng ni, kita kena tanya what's next tu di awal interview. Yes. Sebab biasanya beliau akan pulang setelah memenangi sesuatu dan akan terus merancang race yang seterusnya. Baru-baru ini tahniah edisi kelima Guita International Vertical Marathon. Berapa ketinggiannya? 55 tingkat, 1,308 anak tangga di Guiyang dekat hotel yang agak kiranya tempat landmark dekat Guiyang. So yang kelima tu edisi. So Wai Cheng berjaya capai rekod kejohanan 7 minit 1 saat untuk 55 tingkat. Rekod dulu tu 7.10. Wow. Kawan Cina yang capai rekod tu. So Wai Cheng pergi first time dekat Guiyang. I see. Berjaya menang juga rekod. Dan selepas ini ke mana destinasi seterusnya? Selepas ini sebenarnya di Malaysia, Standard Chartered KL Marathon yang dekat KL, tapi larian 10 km. Okey. Yang tu kiranya marathon terbesar di Malaysia. Lebih kurang 40,000 peserta akan menyertai. So Wai Cheng akan lari 10 km pada Sabtu. Dia larian dulu. Lepas tu Sabtu malam pergi ke Seattle, pergi US. Okey. Ya, yang tu larian Tower Run yang seterusnya dekat Space Needle. Bangunan yang macam UFO tu, yang memang ikonik dekat Seattle. Tempat Starbucks lah. So lari naik bangunan Seattle dekat Space Needle, baru pergi New York, Empire State Building. Itu yang paling penting. Okey, ramai sebenarnya. Wai Cheng telah berjaya memberikan inspirasi juga motivasi kepada ramai pelari menara
negara. Sebab kalau kita tengok macam larian di menara-menara utama di Kuala Lumpur, semua akan tengok ranking, memang confirm lah Wai-Ching nombor 1. Tapi dari segi persediaan dan selepas sesuatu perlumbaan tersebut, jaga lutut macam mana? Sebenarnya larian menara ni dia tak ada sakit, tak ada cederakan lutut sebab kita lari naik tangga bukan turun. So memang satu sukan yang amat bermanfaat kepada semua. Walaupun yang tua, yang muda boleh je naik tangga. Dia kiranya memperkuatkan kaki, stability, balance semua memang akan strengthen. So bagi sukan larian menara ataupun sukan yang Wai-Ching akan menyertai itu, paling penting tu recovery. Kiranya kena rehat sebelum pertandingan seterusnya. Okey, so macam pergi Seattle ke New York ni berapa banyak masa recovery ataupun masa sembuh yang dia Actually paling penting tu Sabtu lari Standard Chartered KL Marathon yang 10 km. Lepas tu pergi ke Seattle, sampai Seattle actually Ahad pagi 12. Lepas tu terus pergi bangunan Space Needle tu. Pukul 2 lari. So yang recovery tu dekat dalam flight tu, dalam flight. Okey, dalam penerbangan baru. So Wai-Ching akan bawa foam roller semua dengan yang berbola tu untuk letak dekat tapak kaki untuk blood flow, promote blood flow, pijak masa dekat flight tu. So that's the only way, dan perlu cari control breathing semua, meditasi masa dekat flight tu. Kena kiranya bukan business class sebab ekonomi kan. So kena rehat, kena boleh tidur tu masa dalam flight. Itu yang penting. Sebab persiapan sebelum pertandingan seterusnya tu memang penting, kena dapat cukup rehat. Kalau tak, lagipun time zone lain, so tu yang cabarannya. Wai-Ching bertolak bila nanti? Bertolak actually Sabtu malam ini. Lepas Standard Chartered? Lepas Standard Chartered tu, Sabtu malam pergi, nasib baik pergi US tu tambah masa. Kiranya jimat masa. So earn time sampai sana masih Ahad pagi. Sempat lagi pergi pertandingan tu. Ada gap di situ. Wai-Ching merupakan seorang yang satu-satunya wakil ASEAN yang memenangi Empire State Building. Macam mana nak memastikan dah dapat A tu, okey, nak maintain A tu macam mana Wai-Ching? Sebenarnya yang paling susah tu ramai tower runner yang datang, yang seterusnya mereka nak menang saya sebab Wai-Ching merupakan sekarang nombor 1 dunia. So memang semualah target orang ramai untuk nak menang Wai-Ching. So memang agak stres kala-kala, tapi kena tahu cara psychological skill training. Betul. Kiranya Wai-Ching merupakan jurusan sains sukan daripada UM, belajar sana dulu, so dah graduate, so tahu macam mana apply kiranya pemikiran tu bukan saja nak menang, tapi pemikiran nak improve performance. Betul. Sebab Wai-Ching percaya kalau masa dapat ditambah baikkan jadi 10 minit, juara mesti miliki Wai-Ching. Tapi jangan fikir pasal nak menang dulu. Fikir pasal menang diri sendiri. Menang masa dulu. Sebab yang tu masa yang you boleh compare dengan sebelumnya. Kalau selalunya fikir nak menang, tapi kalau masa tak cantik, tak puas. So Wai-Ching sanggup kalau tak menang tak apa. Tapi janji time tu cantik, 10 minit, improve 30 second from before. Kalah tak kisah sebab ada pun orang lain yang akan lagi baik, akan lagi cemerlang. Cuma kena beat yourself first. Betul. Itu yang paling penting. Sebab kalau you dah beat yourself, actually nak menang bukan susah. Pandangan Wai-Ching, bagaimana sebenarnya untuk kita membudayakan tabiat kalau setakat daripada ground floor ke tingkat 1 tu naiklah tangga. Kadang-kadang dekat rumah macam lah, satu tingkat you tak ada barang nak angkat, tak ada surgery, naiklah tangga kan. Betul. Bagaimana untuk kita normalkan lagi? So actually nak normalkan lagi, paling senang tu selalunya naik tangga boleh buat pemikiran macam masa naik tangga tu boleh fikir pasal okay, I nak burn more calories for healthy lifestyle. So I can eat more, boleh makan lagi banyak. Makanan Malaysia memang sedap. Motivasi. So memang Wai-Ching dekat luar negara tu rindu makanan Malaysia. So selalunya kalau ada choice naik tangga ataupun escalator, selalu Wai-Ching naik tangga. Dekat New York ke, dekat London ke, dia punya ambil dia punya subway, dia punya metro, semua Wai-Ching naik tangga. So Wai-Ching pun nak kiranya nak beri lagi banyak motivasi kepada Malaysia, rakyat Malaysia untuk naik tangga. Sebab naik tangga memang sangat baik. Walaupun
bukan minta you all pergi naik 200 tingkat, 300 tingkat. Tapi 1-2 tingkat tu actually okey. Dalam situasi dan prestasi Wai Ching sekarang, begitu banyak kejayaan yang you dah tempa. Apa lagi yang rasanya macam atlet seperti Wai Ching perlukan untuk memperhebatkan lagi performance ataupun prestasi pada masa akan datang? So Wai Ching punya plan actually sebenarnya nak improve lagi winning percentage tu. So sekarang Wai Ching tengah kira berapa kejohanan larian menara. Setakat ni 104 kejohanan larian menara yang telah pun Wai Ching menyertai. Yang menang 70. So sekarang 67.3% menang. Kiranya Wai Ching pergi menyertai pertandingan tu 67% menang. Banyak. So sekarang nak improve jadi 70 by end of this year. Lepas tu nak capai at least 80-85 sebelum retired. Berapa jauh lagi usia retirement? Memang jauh lagi, at least 10 tahun. Okay. Yeah, so Wai Ching see myself at least boleh lagi dalam sukan ni, boleh tahan lagi 10 tahun. Sebab sukan larian menara ni dia boleh dia mempunyai jangka panjang dia punya lifespan tu. Sebab dulu nombor 2 dunia tu dia orang Jerman, 54 umur dia. Ya, betul. So memang umur bukan satu faktor yang menjejaskan performance dalam larian menara. Betul, sebab larian menara ni dia memang uji kesabaran, patience tu. Sebab ramai, even though Wai Ching masuk pertandingan tu, kadang-kadang start laju sangat. Lepas tu memang susahlah struggle nak hold on. So kalau semakin kiranya lagi berpengalaman, so lagi tahu macam mana nak control dia punya effort tu. Jangan pergi laju. Biar mereka pergi dulu sebab boleh kejar. Betul. Dalam 1 minit berbaki ini Wai Ching, kita nak tanyakan sekiranya Wai Ching tidak mempunyai training ataupun latihan kesukanan. Apa hobi Wai Ching di luar memanjat menara? Di luar tu sebenarnya main board game. Kiranya permainan board game macam Monopoly, tapi dia lagi sukar sikit. Kena fikir, kena strategi. Banyak kena tengok apa rival tengah buat apa, baru you make your move. So yang tu Wai Ching suka sebab dia test my mental game. So bagaimana cara Wai Ching untuk tackle every competition tu. Sebab setiap pertandingan tu berbeza dia punya cabaran dia. Memanglah susah setiap pertandingan itu lain lokasinya, tapi apakah ada 3 favourite tower yang Wai Ching tahu? Celaju dah tahu dah. 3 favourite tower. 3 favourite tower. Okey, 3 favourite tower tu, first one Eiffel Tower. Wow, okey. Harap tahun depan akan ada. Sejak pandemik diorang dah cancel lah. Harap akan datang balik tahun depan sebenarnya. Because Olympic next year dekat Paris, so hopefully ada Eiffel Tower. Then next one Empire State Building dekat New York yang akan datang Wai Ching pergi. Last one Taipei 101. So Taipei 101 merupakan bangunan kiranya paling susah untuk tower runner sebab dia punya anak tangga sangat tinggi, 22 cm satu step. So kita naik 2 step tu memang cabar. Next year World Championship tu. World Championship di tahun ni dekat Taipei 101. So tahun ni juga akan pergi Taipei pada 14 Oktober. So banyak lagi pertandingan akan datang. Dan kami sentiasa mendoakan kejayaan anda. Terima kasih kerana membuatkan Malaysia bangga dengan pencapaian anda. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Selamat berjaya hujung minggu ni. Dan kita nantikan perkembangannya di USA nanti. Kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Selamat pagi Malaysia untuk mengetahui tentang pembaharuan dan juga penambahbaikan jajaran baru untuk saluran berita RTM. Rasa gemuruh yang tak menentu, dada sentiasa rasa berat seperti ditindih objek besar. Perut memulas, kadang-kadang rasa nak muntah. Tak tahan perasaan ni. I just want it to stop. Kadang-kadang tu rasa nak tidur je dan tak nak bangun-bangun. Rasa diri tak guna sebab aktiviti harian yang orang lain senang buat, kita tak boleh buat. Padahal senang je. Mereka kata aku terlalu sensitif. Entahlah. Tiada siapa yang faham. Orang lain elok je. Kenapa aku macam ni? Itu yang aku fikir dulu. Tapi kan sebenarnya ramai orang fikir benda yang sama, lalui benda yang sama. Kita tak berseorangan dalam silent war ni. If we just reach
Semuanya perasaan-perasaan normal untuk manusia yang berdepan dengan cabaran kehidupan. Dapatkanlah bantuan walau sekadar satu panggilan telefon saja. Baik penonton, masih lagi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Anda menyaksikan kami di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1 dan sudah pastinya bila bercakap berkenaan saluran berita RTM ini, pastinya kami akan mengetengahkan bukan sahaja mengangkat isu-isu semasa dalam negara, malah juga untuk kami menyampaikan berita-berita yang terkini, sahih dan juga komprehensif kepada anda. Hari ini saya sebenarnya cukup berbesar hati. Saya bersama dengan Timbalan Pengarah Berita Ehwal Semasa Jabatan Penyiaran Malaysia, iaitu Encik Muhammad Syahri Sarifan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih menawar. Selamat pagi. Okey, hari ini kabarnya ada perkara yang ingin kita war-warkan kepada penonton, iaitu berkenaan perubahan di saluran berita RTM khususnya bermula Oktober ini. Betul. Tuan boleh terangkan? Sebenarnya perubahan-perubahan ini kita dah buat lama dah. Bermula daripada April lalu. Bagaimana kita menyusun semula belting dan juga kandungan berita itu sendirilah. Kita ada quick win yang telah dilaksanakan. Kalau kita perasan, penonton-penonton ataupun peminat setia RTM perasan, kita ada Kanta 744, kemudian kita ada Malaysia Tonight yang kita telah susun balik, berita perdana dalam jajaran malam. Dan untuk 2 Oktober ini ada perubahan dari segi jajaran lah. Kalau jajaran pagi itu sebelum ni berita pagi daripada pukul 7 sampai 8 sebelum Selamat Pagi Malaysia ni, kita ada berita pagi daripada nasional daripada Ibu Jabat, kemudian ada Sabah dan Sarawak. Hanya 3 slot je lah. Jadi bermula Oktober ni kita ada 5 slot dalam masa 1 jam. 60 minit tanpa henti. Kita ada berita pagi daripada 7 sampai 7.10. Kemudian berita pagi Sabah 7.10 sampai pukul 7.20, diikuti berita pagi Sarawak. Jadi kita rangkumkan dalam tempoh setengah jam berita yang lebih padat, lebih komprehensif lah maksudnya. Dan 7.30 satu-satunya berita sukan yang ada dalam saluran mana-mana saluran TV kita awalkan. Maknanya peminat-peminat sukan boleh mengikuti berita sukan terkini dalam dan luar negara 7.30 pagi. Jadi kemudian diikuti sebelum ni kita ada Kanta 7.44 malam. Bermulai Oktober ni kita ada Kanta 7.44 pagi. Wow. Ini antara pembaruan ni rentetan daripada apa yang kita dapat feedback daripada orang ramai dan juga stakeholder kita lah, bahawa Kanta ni dia ada elemen-elemen keunikan tersendirilah. Dalam tempoh 14 minit sebanyak lebih kurang 40 bahan berita kita muatkan. Wow. Jadi kalau saya sebelum ni, kalau saya tonton Kanta 7.44 yang sebelah malam tu, saya cukup puas dah. Dalam 14 minit tu kita dapat semua berita sukan, berita tempatan, berita luar negara. Jadi berita ekonomi. Jadi untuk memenuhi aspirasi dan juga kita nak bagi rakyat Malaysia rasa macam mana Kanta bagi, so kita boleh saksikan nantilah mulai 1 Oktober. Bermula 1 Oktober nanti. Okey, berkaitan apa yang Tuan Ai nyatakan tadi, kita nak kongsikan kepada anda promo berkenaan jajaran baru saluran berita RTM. Jom sama-sama kita saksikan. Dengan informasi terkini, liputan menyeluruh, aksi tanpa henti. Bersama kami dalam Berita Pagi 7 pagi, Berita Pagi Sabah 7.10 pagi, Berita Pagi Sarawak 7.20 pagi, Stadium RTM 7.30 pagi dan Kanta 7.44 7.44 pagi.
Oh, so pasti dengan pembaharuan ini pasti akan membuatkan saluran berita RTM terkehadapan berbanding dengan saluran-saluran lain untuk kita menyampaikan berita yang utama kepada anda di awal pagi sebelum siaran Selamat Pagi Malaysia. Okey, Tuan, mungkin juga boleh kita gambarkan kepada masyarakat apakah antara sasaran ataupun potensi yang diharapkan melalui perubahan ini. Okey, selain jajaran pagi, kita telah pun menyusun jajaran malam. Kalau kita saksikan bermula 7.44 malam, bermula dengan Kanta, kemudian diikuti dengan berita perdana yang kita dah pendekkan pada 30 minit. Dalam tu ada #Click dan Stadium RTM. Kemudian buat pertama kalinya kita mulai Jun lalu kita dah pun tarik berita Inggeris yang kita kenali sebagai Malaysia Tonight. Bermula pukul 8.30 malam. Jadi pembaharuan dan susunan ini telah memberi satu impak yang baiklah. Kita ada peminat-peminat tersendiri setiap segmen berita tu. Kalau Malaysia Tonight ni saya difahamkan atas maklum balas penonton-penonton kita di belah Sabah dan Sarawak memang minat berita Inggeris tu pada waktu 8.30 sebab itu prime time dan mereka ada itulah berita Inggeris terawal saya rasa untuk sebelah malam lah. Jadi ini yang kita susun. Tengah hari kita ada berita tengah hari dan sebagainya. Dan istimewa bermula 1 Oktober ini juga Menawar, kita pulangkan balik ke waktu asal dunia jam 10. Sebelum ni dunia 10 atau kita kenal sebagai berita dunia persiaran pada 11 malam. Kita bawa balik ke pukul 10 malam dengan durasi 15 minit. Lagi pendek. Jadi ini sasaran baru dan ini trend baru. Berita tidak perlu panjang dari segi durasinya. Berita disunting dan disusun dengan lebih padat dan ringkas. Dan juga sebagai hadiah kepada peminat setia Dunia 10 yang kita akan brand kepada Dunia 10 ni, kita ada Dunia 10 pagi. Wow. Jadi Kanta 7.44 pagi dan malam, kita ada Dunia 10 pagi dan malam. Jadi lebih komprehensif. Dan untuk tempoh ini juga kita sedang branding ataupun menjenamakan semula berita tengah hari bahasa Inggeris iaitu update at noon kepada World Today. Maknanya lebih banyak berita-berita luar negara yang kita akan sasarkan. Ini antara aspirasi yang dilakukan oleh Yang Berhormat Datuk Ketua Pengarah kita sendiri supaya RTM ini dilihat sebagai medium penyampaian maklumat yang menyeluruh lah. Kita nak shift ataupun berubah daripada keadaan sedia ada kepada saluran berita yang lebih bersifat dinamik dan juga boleh menyaingi stesen-stesen lain yang ada di negara kita. Dan towards the end kita nak jadi sebagai antara sebahagian contoh atau model CNN. Okey, itu yang Tuan nyatakan tadi untuk kita menjadikan saluran berita RTM ini lebih dinamik dan juga untuk kita menyampaikan berita yang lebih menyeluruh kepada masyarakat, dekat kepada masyarakat. Jadi apa antara platform-platform yang akan dimanfaatkan bukan saja di kaca televisyen, di media sosial Tuan? Kita akan perhebatkan berita tebuk. Kalau kita perasan sekarang semua jajaran Selamat Pagi Malaysia pun dah berubah dengan konten-konten beritanya. Kalau dulu ehwas semasa dengan ehwas masanya, sekarang ni pagi kita ada cerita pagi, kita ada berita langsung. Dan antara pengisian yang kita akan tekankan ialah menjadikan keseluruhan berarti 24 jam sebagai grandstand. Jadi kalau ada apa-apa isu seperti bencana dan sebagainya, boleh senang diubah kepada bentuk grandstand. Yang inilah format atau konsep sebuah saluran berita lah. Dan saya juga melihat potensi ini dari sudut penajaan pendapatan. Jadi bagaimana kita dapat menggabung jalankan antara setiap grandstand berita dan juga grandstand ehwas semasa ini dapat bekerjasama dan akhirnya dapat menyampaikan maklumat dengan lebih cepat, tepat dan juga sahih lah. Dan untuk makluman penonton juga, tahun hadapan 2024 SPMC akan meraihkan ulang tahun ke-40. Wow. Persiarannya lah. Maknanya daripada tahun 1984 hingga 2024. SPM ini ialah program bual bicara ataupun morning show pagi yang paling lama bersiaran di negara kita. Waktu tu saya pun masih anak-anak lagi, umur 7 tahun kan, 1984. Jadi selepas 40 tahun kita dapat lihat evolusi dan revolusi dalam program Selamat Pagi Malaysia ini cukup besar. Mungkin masa tu kita tak tahu kita tak sangka kita dapat bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Jadi kita akan raikan tahun harapan dengan 40 tahun atau 4 dekad
Selamat Pagi Malaysia. Wow, saya cukup berbangga menjadi sebahagian daripada keluarga Selamat Pagi Malaysia, dan sepastinya tanpa dukungan dan juga sokongan daripada masyarakat kita takkan sampai ke tahap ini pada hari ini. Dan bagaimana juga untuk kita memahami perubahan semasa ialah ke arah digitalisasi sekarang ini. Bukan saja penonton menyaksikan kita di kaca televisyen, malah juga platform media-media yang lain untuk kita perkasakan untuk menjadi satu ruang untuk masyarakat mendapatkan berita secara terus daripada saluran berita RTM. Betul. Kita sedang memperkasa platform online, platform media sosial kita dan juga over the top, OTT. Mulai tahun hadapan, banyak konten-konten yang tidak dapat bersiaran dalam platform terrestrial TV dan sebagainya, kita akan salurkan ke OTT sebab pengguna sekarang ini ataupun penonton lebih tertumpu kepada apa yang ada di tangan mereka, iaitu gadget, handphone dan sebagainya. Jadi perubahan ini juga sedang dilakukan oleh kebanyakan stesen TV, bukan saja di Malaysia tapi di seluruh negara, untuk menyalurkan maklumat itu lebih awal di platform sedemikian, OTT dan juga media-media sosial. Jadi daripada situ baru dia ke platform TV dan sebagainya. Dia terbalik. Kalau dulu orang lebih utamakan apa yang disiarkan the first in the scene dalam TV, tapi sekarang first in the scene dalam peranti ataupun gadget. Okey. Tuan, selaku Timbalan Pengarah Berita Awal Semasa, bagaimana Tuan melihat pencapaian untuk slot saluran berita RTM setakat ini? Sangat memberangsangkan, dan saya juga berterima kasih kepada semua petugas-petugas, pegawai-pegawai yang ada di bahagian Berita Awal Semasa ini yang begitu komited dalam melaksanakan tugas-tugas dan juga melakukan perubahan daripada semasa ke semasa. Mereka cukup komitmen. Kita ada tim pemberitaan, editorial, siaran langsung, ehwal semasa, bicara wara, siaran pagi, name it, banyak sangat. Jadi mereka ini bekerja silih berganti tanpa mengenal waktu jemu dan waktu cuti dan sebagainya. Mereka terus komited memberikan yang terbaik kepada konten-konten yang kita siarkan di saluran berita. Saya yakin rating untuk saluran berita ini akan terus melonjaklah dengan adanya pendekatan sebegini, dengan adanya sokongan-dukungan daripada pegawai kita, kaki tangan kita, bukan saja di ibu jabat tapi di seluruh negara. Itu antara kekuatan RTM sebenarnya, yang ada sumber manusia ataupun pembangunan kandungan itu disebabkan adanya mereka-mereka ini yang teguh berada di belakang RTM. Jadi saya tak risau dan tak hairan kalau saluran berita ini boleh menjadi saluran berita yang terbaik. Okey. Dan untuk ruang ketika ini, kita ada beberapa minit lagi, Tuan. Mungkin kita boleh war-warkan sekali lagi kepada seluruh masyarakat Malaysia kenapa mereka perlu memilih untuk menonton saluran berita RTM yang kita sediakan, yang kita jenamakan, dan juga dengan pembaharuan pada bulan Oktober ini nanti, Tuan. Betul. Untuk melihat, ini peranan kita sebagai media kerajaan, media utama, untuk memenuhi segala aspirasi stakeholder kita lah, kerajaan, dan juga sebagai obligasi sosial kita kepada rakyat, iaitu penonton ataupun pendengar kita. Maknanya kita berpegang dengan slogan yang sahih di RTM sehingga ke hari ini, sebab apa saja berita ataupun peristiwa yang berlaku di dalam dan luar negara banyak tersebar di platform tadi kan, online dan sebagainya, tapi untuk mengetahui situasi sebenar, orang akan rujuk RTM. Betul. Orang akan pastikan sahih atau tidak sesuatu berita itu, sebab netizen ramai sekarang ni menawar. Jadi untuk mendapatkan berita lanjut, contoh kalau ada kemangkatan, kematian, ada peristiwa-peristiwa tertentu yang berlaku di dalam negara, orang akan berbalik pada RTM. Itu kami percaya dan terus percaya bahawa rakyat Malaysia masih lagi mencari RTM sebagai sumber paling sahih. Yang sahih hanya di RTM. Pastinya itu antara moto yang kami pegang untuk kami bawakan kepada anda bagaimana peranan saluran berita RTM ini untuk terus sahaja memberikan input-input berita yang terkini, sahih dan juga mutakhir kepada anda. Apapun, jangan lupa nantikan Oktober ini. Pastinya satu pembaruan yang akan dibawakan istimewa untuk anda peminat setia saluran berita RTM. Apapun, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Syahri Saripan, Timbalan Pengarah Berita Awal Semasa Jabatan Penyiaran Malaysia. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Okey, sekarang ini Tuan, kita nak ke negeri kelahiran Tuan. Kita nak ke negeri Johor sekarang ini untuk perkongsian cerita pagi Johor. Kabarnya, sahabat pelapor kita ada perkongsian berkenaan khazanah dan juga artifak tamadun Islam. Terus saja bersama dengan Ain Najihah di sana.
Baik, terima kasih. Untuk cerita pagi dari Johor hari ini, saya kini sedang berada di Galeri Aura Islam di Iskandar Puteri Johor bagi berkongsi dengan anda tentang khazanah peninggalan zaman Nabi Muhammad SAW dan artifak asli tamadun Islam yang ada di sini. Seperti yang anda lihat di belakang saya ini merupakan antara peninggalan zaman Nabi Muhammad yang ada di sini. Jadi untuk kita tahu lebih lanjut berkaitan koleksi artifak yang ada di sini, bersama dengan saya adalah pengurus Galeri Aura Islam, Encik Luqman. Assalamualaikum Encik Luqman, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar baik. Baik Encik Luqman, mungkin Encik Luqman boleh kongsikan dengan penonton berapa agaknya koleksi artifak yang ada di sini? Alhamdulillah, Galeri Aura Islam Iskandar Puteri ini kita pamerkan lebih 200 artifak asli dan terbahagi ke beberapa segmen. Antaranya segmen Al-Quran yang bertulis tangan. Ya, ada juga segmen daripada Kaabah, iaitu terdiri daripada koleksi kiswah Kaabah, batu dinding Kaabah dan kunci Kaabah. Kita juga segmen seterusnya daripada persenjataan, iaitu daripada pedang sahabat-sahabat Rasulullah SAW, antaranya daripada Khalid Al-Walid. Ada juga koleksi daripada baju perang Turki Uthmaniyah. Dan seterusnya, segmen seterusnya kita ada alatan astronomi daripada Ibnu Sina dan juga daripada kerajaan Turki Uthmaniyah. Dan yang terunggul, segmen yang terunggul semestinya daripada artifak milik baginda Rasulullah SAW sendiri. Baik Encik Luqman, mungkin Encik Luqman boleh kongsikan lagi dengan penonton artifak yang mana paling mendapat perhatian daripada pengunjung? Artifak yang mendapat perhatian dan sebenarnya ramai yang menitiskan air mata di sini, iaitu setelah melihat artifak milik Rasulullah SAW sendiri, iaitu janggut dan juga serban Rasulullah SAW sendiri. Baik Encik Luqman, mungkin Encik Luqman boleh kongsikan lagi bagaimana penerimaan dan juga sambutan masyarakat, terutamanya orang bukan Muslim apabila datang ke galeri ini? Galeri Aura Islam ini menerima kunjungan daripada orang bukan Islam. Jadi sebenarnya mereka dah mengenali Rasulullah SAW sendiri, jadi mereka rasa terpanggil untuk datang ke sini. Bila mereka datang ke sini, mereka rasa teruja lah bila lihat artifak Rasulullah SAW itu sendirilah kan. Galeri Aura Islam menerima pengunjung-pengunjung yang bukan Islam dari dalam dan luar negara. Antaranya daripada Eropah, seperti Kanada, Korea, daripada UK. Jadi sebenarnya mereka dah mengenali sendiri Nabi Muhammad itu. Dan jadi mereka rasa terpanggil untuk melihat artifak-artifak Rasulullah SAW ini, dan sambutan itu sangat-sangat menggalakkan. Kami boleh lihat mereka sangat-sangat teruja. Okay. Baik Encik Luqman, terima kasih Encik Luqman atas perkongsian tersebut. Sama-sama. Baik, saya kira itu sahaja perkongsian untuk cerita pagi di Johor hari ini. Saya pun ingin melihat-lihat dan mempelajari tentang artifak yang ada di sini. Tapi terlebih dahulu, kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih. Menarik perkongsian yang dibawakan oleh sahabat pelapor kita Ain Najihah untuk cerita pagi Johor. Dan sekarang ini penonton, sepatutnya kita juga ingin mengetahui keadaan cuaca di seluruh negara. Jadi terus saja bersama dengan sahabat penyampai kita di Maps Malaysia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, berdasarkan paparan carta angin semasa, terdapat penumpuan angin di sekitar kawasan perkapalan Samui dan juga Kondor yang boleh menyebabkan keadaan cuaca yang agak lembap di kawasan berkenaan. Selain itu, keadaan angin masih lagi agak kencang, iaitu boleh mencapai sehingga 50 km sejam. Oleh itu, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perkapalan Phuket, Selat Melaka Utara, Kondor dan juga Reef North. Amaran ini turut melibatkan kawasan-kawasan perairan negara, iaitu melibatkan kawasan perairan Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Dari sepanjang tempoh amaran berkuat kuasa, keadaan ini masih lagi berbahaya kepada aktiviti bubuk kecil, sukan serta rekreasi laut. Baiklah, kita teruskan dengan melihat paparan imej gema radar terkini di mana tiada hujan yang dicerap di kebanyakan kawasan bagi semenanjung Malaysia pada pagi ini.
Keadaan yang sama turut diperhatikan bagi Sabah dan Sarawak di mana tiada hujan yang dicirap di kebanyakan kawasan bagi kedua-dua negeri pada pagi ini. Hanya sedikit hujan yang kini diperhatikan di bahagian Kudat di negeri Sabah serta di bahagian Kapit dan juga Seri Aman di negeri Sarawak. Dan keadaan ini dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Dan menjelang petang nanti, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca yang kurang hujan di sekitar negeri-negeri semenanjung Malaysia. Hanya sedikit hujan yang berpotensi berlaku melibatkan bahagian pedalaman semenanjung. Bagi Sabah dan Sarawak, hujan berserta ribut petir berpotensi berlaku melibatkan hampir di kesemua negeri di negeri Sabah serta lebih tertumpu di bahagian utara negeri Sarawak. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wan Yahya. Assalamualaikum. Baik penonton, itu perkembangan cuaca di seluruh negara sepanjang hari ini yang dibawakan oleh sahabat penyampai kita di Max Malaysia. Dan sekarang ini kita nak war-warkan kepada anda berkenaan Festival Budaya Putrajaya 2023 yang akan bermula esok. Jadi pasti banyak sebenarnya perkongsian menarik yang akan kami war-warkan kepada anda. Jadi untuk berbicara berkenaan Festival Budaya Putrajaya 2023 ini, saya perkenalkan tetamu yang berada di studio pada pagi ini iaitu Encik Muhammad Yusri Muhammad Yusof yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Encik Munawar. Alhamdulillah, satu program yang pastinya akan mengambil kedatangan ramai sangat pelancong bukan sahaja dalam malah juga luar negara. Namun untuk permulaan ini kita melihat bagaimana Malaysia pada ketika ini dalam usaha untuk memperkasakan sektor pelancongan negara kita pasca pandemik COVID-19. Mungkin kita boleh mulakan dengan peranan Motex sendiri untuk memperkasakan hal ini. Okey, pertamanya terima kasihlah sebab menjemput kita pada pagi ini untuk especially untuk mempromosikan Festival Budaya Putrajaya 2023. Okey, memang peranan kita lah Motex sebenarnya untuk menyemarakkan lagi seni budaya dan pelancongan. Tambah-tambahan kita baru lepas COVID. So salah satu aktiviti kita lah untuk memtingkatkan lagi, mengapungkan lagi kebudayaan seni dan budaya untuk menyemarakkan pelancongan. Sini salah satu program yang kita buat untuk yang minggu ni lah, bermula esok, iaitu Festival Budaya Putrajaya. Bertempat di Putrajaya, di Presin 3, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Kita salah satu yang kita buat untuk tahun ni, untuk menyemarakkan lagi pelancongan, especially untuk pelancongan domestik dan antarabangsa, kita dah buat pada bulan Mei. Kita dah isytiharkan satu penyemarakan seni budaya di peringkat kebangsaan. Yang itu kita letak di bawah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian negara. Setiap negeri ada kita punya JKKN. So kita promotekan untuk setiap satu JKN itu ada signature program dia. Kemudian pada bulan pertengahan tahun ini, itu di 5, kita juga ada promote satu festival iaitu
Pesona Langkawi, Seni Budaya dan Pelancongan 2023, iaitu berskala antarabangsa lah, sebab kita menjemput peserta-peserta daripada Langkawi dan juga pelancong-pelancong domestik dan antarabangsa. Itu kita buat di Dataran Lang selama 3 hari. Kemudian kita juga buat dalam bulan Ogos, kita buat Pesta Air Nasional di peringkat Negeri Pahang selama 3 hari juga di Teluk Cempedak. Itu pun di peringkat ni lah, peringkat kemasaan. Sambutan yang kita terima tu sangat-sangat menggalakkan lah. Semua program kita buat itu salah satu contoh yang kita ni lah, peranan Motek untuk menggalakkan pelancongan domestik dan antarabangsa. Alhamdulillah, mendengar daripada senarai-senarai program yang telah dilaksanakan oleh Motek sendiri, pastinya itu memberi gambaran bagaimana usaha Motek untuk memperkasakan pelbagai segmen, khususnya segmen pelancongan, kesenian dan juga kebudayaan sebagai salah satu aspek kukuh mengapa pelancong-pelancong luar negara perlu datang melancong ke dalam negara kita. Dan sepastinya kita nak menyentuh berkenaan satu program yang cukup pastinya akan mengujakan semua pihak, iaitu Festival Budaya Putrajaya 2023. Mungkin kita boleh kongsikan apa antara pengisian-pengisian utamanya? Masa saya kata tadi, kita bermula pada bulan esok sehinggalah 1 Oktober. Pengisian utamanya untuk yang boleh saya katakan, kita ada malam gala pada 30 hari bulan. Kemudian kita ada satu segmen, saya ingat yang peringkat antarabangsa itu DK Barat Mega dan paluan Rebana. Yang itu kita buat dalam skala besar-besaran. Awak-awak je dah untuk DK Barat hampir 200 orang. Paluan untuk yang Rebana pun hampir 200 orang. So semua sekali itu kita akan tampilkan dengan diketuai oleh Orkestra Tradisional Malaysia atau OTM daripada Istana Budaya. Itu salah satu yang itu kita cuba buat untuk dapat rekod lah, Malaysia Book of Record, sebab dari segi penyertaannya begitu ramai sekali dalam satu stage. Kemudian seterusnya kita ada di pihak Putrajaya, kita ada Kopi Republic. Dekat situ je kita ada hampir 80 booths untuk penggemar kopi yang boleh duduk bersantai-santai. Konsep dia piknik dan santai. Dan ada pertandingan juga barista art untuk untuk latte. Kemudian kita ada percuma lah, aiskrim percuma dan sebagainya lah. Wajib datang. Kemudian kita ada satu lagi, kita ada Culture Fun Run di Putrajaya sejauh 5 km, iaitu kita berkonsepkan pakaian tradisi. Boleh pakai baju Melayu, boleh pakai kain sarung, boleh pakai kain batik. Kita galakkanlah itu untuk 5 km. Kemudian kita ada juga demonstrasi dan jualan makanan tradisi. Lebih kurang 21 makanan tradisi yang kita akan demonstrasikan, termasuklah jualan sekali. Kemudian kita ada juga jualan hasil-hasil craft dan juga jualan komuniti. Itu pun juga, kita ada juga untuk galakkan penjanaan pendapatan untuk yang mereka yang minta inilah di dalam program pada kali ini. Kita ada juga peragaan ataupun kebaya. Kebaya yang ini melibatkan universiti dan juga dia punya penuntut dia. So yang itu pun kita ada. Dan banyak lagi lah. Ingat, semua kena hadir lah kalau nak tahu apa yang ada sebenarnya pada hari kejadian lah. Wow, sebenarnya banyak sangat program-program yang telah disusun atur istimewa untuk anda untuk Festival Budaya Putrajaya 2023 ini. Kena datang bawa anak, bawa kawan-kawan semua untuk kita memeriahkan festival kali ini. Okey, pasti ada juga yang tertanya, kenapa memilih Putrajaya? Signifikan pemilihan Putrajaya untuk festival kali ini? Okey, Putrajaya ni kita buat sebenarnya strategik rakan strategik kita antara Motek dan juga Badan Putrajaya. Dia pun ada sumbang juga. Kita pun ada sumbang juga. Dia dekat Putrajaya yang paling menariknya dia ada dari segi logistik lah. Dari segi ada kita buat sendiri dekat Istana Kehakiman tu dah ada macam stage pun dah ada dah. Dah ada senario pemandangannya pun dah ada dah. Betul. Dan dekat Putrajaya pun ada
berbagai tempat menarik. Kita pun nak promote Putrajaya juga untuk pelancongan, sebab dia pun ada blueprint pelancongan 2032 yang mesti melawat Putrajaya. So kita nak promote Putrajaya sekali, bukan sekadar kita nak buat sesaja je. Kemudian di Putrajaya juga kita ada dari segi logistik, kita ada hotel, kita ada pusat-pusat jualan makanan. So tak secara langsungnya kita promote jugalah untuk menjana pendapatan di sekeliling komuniti Putrajaya. Oh, pasti pemilihan Putrajaya sangat signifikan. Kalau kita lihat di sekitar dataran Istana Kehakiman tersebut, lengkap dengan pelbagai kemudahan awam. Antaranya ada tandas awam, nak solat pun mudah pergi ke masjid kat situ. Jadi ini bukan satu peluang lah dan juga kesempatan terbaik untuk kita bersama-sama menyemarakkan program Festival Budaya Putrajaya ini. Jadi dari segi konsep pelaksanaannya pula bagaimana sepanjang berapa hari festival ini berlangsung? Sepanjang 4 hari festival ini berlangsung, macam saya kata tadi, ini merupakan satu kerjasama strategik di antara Kementerian dan juga Perdana Putrajaya juga dengan Istana Budaya. Kita ada dari segi konsep pelaksanaannya, kita ada tadi kita ada rebana tadi yang saya kata tadi itu. Kemudian kita ada overture untuk gabungan persembahan dan pergendangan, hand percussion. Itu bersama dengan Akademik Arjuna Sukma. Merupakan salah satu NGO yang kita war-warkan, yang kita bawa sekali untuk mentingkatkan lagi keupayaan NGO-NGO berikut tersebut. Kemudian kita ada perasmian juga yang amat berhormat Perdana Menteri yang akan merasmikan pada malam 30 hari bulan tu. Itu salah satu bagi saya satu program yang dinanti-nantikanlah. Dengan kehadiran Perdana Menteri itu bertambah meriahkanlah program kita. Kemudian satu lagi kita ada juga segmen yang akhir sekali itu kita ada sebagai mega finale. Gabungan semua artis-artis, semua pergendangan, semua di Kibarat. Lebih kurang ada 619 orang dalam satu stage. Yang itu merupakan satu finale bagi saya yang cukup besarlah. Sebab kita boleh bayangkan macam mana 600 orang dalam satu stage membuat persembahan dengan muzik yang akan dialun bersama untuk tengok synchronize dia, bukan satu yang mudah. Tapi itulah yang akan kita tonjolkan. Kita juga pada masa tersebut kita cuba mendapat Malaysia Book of Record untuk DK Barat Mega dan juga paluan rebana bersama dengan orkestra tradisional Malaysia. Kita cuba dapatkan untuk Malaysia Book of Record. Jadi untuk penonton ataupun seluruh masyarakat mengetahui berkenaan atau cara sepanjang 4 hari ini di mana? Kita ada juga di laman web kita. Di laman web ini kita pun ada juga di banting-banting di Putrajaya, and then di sosial media pun kita ada tadi on the way saya datang pun di radio pun kita dah ada promosi dah. So semua untuk pagi ini saya jemputlah semua. Bermula esok 28 sehinggalah 1 Oktober, silalah beramai-ramai ke dataran Putrajaya Presin 3 berhadapan dengan Istana Kehakiman. Okey, itu antara yang kami ingin war-warkan kepada anda berkenaan Festival Budaya Putrajaya 2023 bermula esok sehingga Ahad ini. 4 hari akan berlangsung, pelbagai pengisian istimewa untuk anda sesuai untuk pelbagai lapisan kaum, untuk semua kita rakyat Malaysia dan juga sesuai untuk peringkat umur sebenarnya, pelbagai peringkat umur, dan ini antara salah satu tumpuannya lah untuk kita war-warkan kepada anda. Dan sepasti terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita di studio untuk kita berkongsi berkenaan Festival Budaya Putrajaya 2023 iaitu Encik Muhammad Yusri Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Kita doakan semoga segalanya berjalan lancar dan juga mencapai sasaran yang dikehendakkan Tuan. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita jumpa kat Putrajaya nanti Tuan. Yes, dan sepasti sekarang ini penonton, kita akan teruskan siaran kita untuk kita berehat seketika terlebih dahulu dan kembali selepas ini banyak lagi perkongsian yang menarik dan istimewa kami sediakan untuk anda. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil.
dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Baik, kali ini satu platform untuk anak-anak muda yang berbakat dan telah dipilih untuk melalui satu program yang begitu ikonik di Malaysia sebenarnya. Siapa tidak kenal program Permata. Jadi bersama kami kali ini yang begitu aktif terlibat untuk menjayakan program Junior Researchers International Conference 2023. Satu program persidangan yang melibatkan para pelajar bersama kami. Selamat datang. Assalamualaikum Dr. Nurmas Awang yang merupakan Setiausaha Bahagian Permata Kementerian Pendidikan Malaysia, juga Dr. Mahis Pawi yang merupakan Pengarah Kolej Permata Insan Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. Biasanya kalau conference semuanya melibatkan yang dewasa-dewasa, tapi Jurukon ini merupakan satu konsep yang baru sebenarnya. Tapi sebagai pengenalannya, Dr. Nurmas mungkin boleh mengingatkan semula para penonton tentang sedikit latar belakang program Permata ini. Terima kasih Zaliha. Program Permata ini telah ditubuhkan pada tahun 2006 dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan pada masa itu dan letakkan pelaksanaannya di bawah Jabatan Perdana Menteri. Pada tahun 2018, program Permata ini diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia selaras dengan perubahan kerajaan pada masa itu dan dinamakan dengan bahagian Genius pada tahun 2019. Jadi seterusnya bahagian ini dijenamakan kembali kepada bahagian Permata baru-baru ini saja pada bulan lepas, iaitu bulan Ogos. Terdapat 7 program utama di bawah bahagian Permata ini. Izinkan saya menyatakan secara seberengkas berkenaan dengan program Permata. Yang pertama ialah program Pusat Anak Permata Negara yang ditubuhkan pada tahun 2006. Dan pusat ini ialah satu program asuhan dan didikan awal kanak-kanak yang berumur 4 tahunan ke bawah dalam membentuk perkembangan holistik dan mempunyai kurikulum yang tersendirilah. Setakat ini kita mempunyai 89 pusat di seluruh negara. Yang kedua ialah program Permata Insan. Itu program ini yang ditubuhkan pada tahun 2006 menyediakan sistem pendidikan yang khusus dan komprehensif untuk anak-anak pintar berbakat yang untuk melonjakkan potensi mereka ke tahap yang lebih optimum. Seterusnya ialah yang ketiga ialah program Permata Insan, ini di bawah USIM. Program ini ditubuhkan pada tahun 2015. Ini untuk anak-anak pintar berbakat Muslim. Untuk ini menggunakan bagi mereka membangunkan tradisi keilmuan Islam melalui integrasi ilmu akli dan nakli lah. Jadi yang keempat ialah program Permata Seni. Permata Seni ini ditubuhkan pada tahun 2009. Ini untuk menggilat potensi dan bakat anak-anak yang berumur 7 hingga 17 tahun yang dalam bidang seni choir, seni muzik dan juga seni tari. Dan seterusnya yang ke 5 ialah program Permata Remaja yang ditubuhkan pada tahun 2009 juga. Ini ialah program yang program pembangunan diri yang kita sediakan untuk anak-anak miskin bandar lah kita di PPRT dan sebagainya. Dan yang ke 6 program Permata Kunia kita tubuhkan pada tahun 2010
ini program ini ditubuhkan untuk memberi intervensi awal untuk anak-anak autisma yang berumur 2 hingga 6 tahun dan juga dia memperkasakan ibu bapa dan memberi pendidikan anak-anak di rumah supaya mereka dapat berdikari di dalam masyarakat lah. Setakat ini kita ada dua pusat permata kunia di Sentul dan Putrajaya. Dan terakhir sekali ialah program STEM Talent. Ini untuk alumni anak-anak Permata Insan USIM dan Permata Pintar UKM lah. Secara keseluruhannya program-program di bawah Permata ini adalah merupakan pelengkap kepada sistem pendidikan kebangsaan kerana ia merupakan kesinambungan untuk memberi pendidikan kepada semua anak Malaysia daripada sejak lahir hingga dewasa, itu from cradle to career, dan ia memastikan tidak ada anak yang tertinggal di dalam mencapai kecemerlangan. Sebelum kita pergi ke program Junior Conference ni, mungkin Dr. Mahiz boleh kongsikan untuk secara spesifiknya College Permata Insan Universiti Sains Islam Malaysia, bagaimana persekitaran pembelajaran ataupun persekitaran untuk para pelajar di sana? Terima kasih. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih atas jemputan. Kolej Permata Insan ini kalau kita gunakan dalam terminologi yang mudah, sekolah dalam universiti, dan khususnya cantiknya di Kolej Permata Insan ini, ia adalah sekolah pintar berbakat Muslim yang mana anak-anak ini didedahkan dalam ekosistem universiti dan mereka mempelajari bidang-bidang yang hampir sama dengan pengajian-pengajian di universiti. Dan uniknya, tenaga-tenaga pengajar di Kolej Permata Insan ini kesemuanya adalah pensyarah universiti. Maka selama 5 tahun mereka berada di USIM, sekolah dalam USIM, mereka telah pun merasai dan menikmati keseluruhan cara hidupnya anak-anak di universiti. Ya, dan bagaimana setelah melihat evolusi daripada 2006 hingga sekarang, Dr. Normas, apa yang dinanti-nantikan untuk penganjuran acara pada kali ini? Sebab ini bukan pertama kali diadakan International Junior Conference ini. Ini adalah kali keempat. Kali keempat. Jadi bagaimana penganjurannya kali ini? Mungkin saya boleh... Juricon ini adalah nama pendek untuk International Junior Researchers International Conference. We call it, kita panggil Juricon. Dan ini adalah penganjuran yang keempat. Penganjuran pertama pada tahun 2020, 2021 dan 2022 sebelum ini, kita laksanakan secara dalam talian sepenuhnya. Kenapa? Sebab itu adalah tempoh Malaysia, tempoh negara kita berada dalam PKP. Maka kali keempat ini adalah sangat signifikan kerana kita akan laksanakan secara hybrid. Hybrid bermaksud peserta-peserta sebahagiannya menghadiri secara fizikal, membuat pembentangan penyelidikan dan inovasi di Kolej Permata Insan di USIM, dan sebahagiannya pula terutamanya peserta dari luar negara, mereka berada di alam maya secara dalam talian. Harapan pula bagaimana dapat melihat ini diperhebatkan lagi penganjurannya tahun ini, Dr. Normas? Saya mengharapkan penyertaan daripada semua sekolah-sekolah kerana penyertaan ini adalah penting untuk meningkatkan potensi anak-anak lah, memberi pengalaman supaya mereka memberi keyakinan kepada pelajar-pelajar peserta-peserta ni, terutama dalam membentuk peribadi yang kreatif dan inovatif, dan seterusnya memberi peluang mereka untuk melibatkan diri dalam penerbitan di awal usia. Dr. Mahiz mungkin boleh tambah daripada apa Dr. Normas sebutkan sebentar tadi, untuk tahun ini apa lagi yang dicari melalui program Juricon ini? Terima kasih. Mungkin saya boleh kongsikan dari segi keunikan Juricon ini sendiri. Sebab memang jarang kita dengar penyelidikan yang bertaraf universiti, tetapi peserta-pesertanya adalah anak-anak di sekolah menengah. So ini kita melihat platform yang sangat baik untuk mendedahkan anak-anak ini dengan kreativiti, ataupun kalau zaman sekarang kita refer sebagai zaman ChatGPT, zaman yang sentiasa cepat, pantas, dan semua orang nak cepat, dan anak-anak kita secara positifnya terdedah dengan ilmu pengetahuan yang baik. Maka mungkin dalam ekosistem pendidikan yang biasa, anak-anak tidak dapat menunjukkan kreativiti mereka dalam penyelidikan. Maka paling kurang Juricon ini mendedahkan kepada mereka, memberi platform kepada mereka untuk berkongsi penyelidikan ataupun idea-idea inovasi mereka. So penyertaan pada kali ini kita buka secara percuma kepada semua pelajar-pelajar sekolah menengah
seluruh Malaysia. Tarikh tutupnya hari Jumaat ini, insya-Allah. Berapa lagi? Dan untuk untuk pendaftaran boleh senang saja kita layari laman web Permata Insan USIM ataupun KPM. Ada borang-borang yang kita pautkan dan kami mengalu-alukanlah semuanya menyertai, insya-Allah. Dr. Nomas, kalau melihatkan penglibatan sebelum ini, bagaimana Dr. Nomas sendiri lihat potensi yang ada pada peserta-peserta ini? Saya rasa peserta-peserta ini adalah amat berbakat lah. Ya. Sebab kalau peserta di Permata Insan terutamanya merupakan anak-anak yang terpilih lah daripada sebelum memasuki Permata Insan ni perlu melalui beberapa tapisan. Betul. Dan perlu melepasi mendapat putusan ujian IQ yang tertentu lah. Jadi dengan kehadiran peserta-peserta di sekolah-sekolah lain juga akan memberi saingan kepada anak-anak daripada Permata Insan dan saya dapat melihatkan dia punya dari segi hasil daripada persidangan ini dapat memberi pendedahan yang luas lah kepada anak-anak. Baik, kita doakan yang terbaik. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. Boleh terus ke laman web untuk mengetahui maklumat lebih lanjut. Juga selamat berjaya kepada semua para peserta yang akan terlibat untuk AJURICON pada kali ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Munah untuk segmen yang seterusnya. Terima kasih. Kita terus ke Pahang sebenarnya untuk segmen seterusnya. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Felda Kemasul yang mana ini merupakan kawasan bahagian angkat di bawah UMNO Jerantut dan juga UMNO Maran. Dan untuk perkembangan lanjut ataupun mengetahui aktiviti-aktiviti yang dijalankan UMNO bahagian Jerantut di sini, bersama saya ketika ini ialah Timbalan Ketua UMNO bahagian Jerantut, Datuk Rozilan Saleh. Apa khabar, Datuk? Baik, alhamdulillah. Okey, Datuk, kita fokus pada hari ini. Apakah aktiviti yang telah dijalankan UMNO bahagian Jerantut pada pagi ini? Ya, pada pagi ini kita meneruskan aktiviti kita, ziarah rumah ke rumah, menemui peneroka-peneroka. Memang ini daripada hari pertama lagi lah kita mulakan aktiviti. Salah satu antara aktiviti kita, macam hari ini peneroka yang kurang sihat, berat uzur, kita bertemu dengan mereka lah dan keluarga. Jadi mungkin ada aktiviti selain daripada ziarah kasih ini di Felda Kemasul ini, Datuk? Ya, selain daripada aktiviti macam ni, kita UMNO bahagian Jerantut, kita menumpukan kepada gerak kerja kita di Pilihan Kecil ni. Contohnya kita bermesyuarat, merangka dan melaksanakan program-program kita lah. Dalam beberapa hari lagi kita adakan aktiviti sukan nikah dan juga program Malam Cintai Rasul. Itu sudah sempena Maulidul Rasul kita pada hari Khamis malam Jumaat nanti ya. Dan insya-Allah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak akan hadir. Begitu juga ada tetamu undangan khas artis kita, kumpulan nasyid Rabani. Jadi saya mengambil peluang ni, kesempatan ni nak menguar-uarkanlah, kita mengundang, menjemput semua penduduk Kemasul dan juga yang berhampiran untuk sama-sama kita memeriahkan malam tersebut. Okey, baik. Baik, terima kasih, Datuk. Baik, sebenarnya Datuk Rozilan tidak keseorangan. Bersama saya ketika ini juga ialah Naib Ketua Bahagian Jerantut, Puan Roziah Muhammad Razali. Apa khabar, Puan? Assalamualaikum. Terima kasih. Khabar baik. Okey, Puan, apakah peranan-peranan wanita di Kemasul ni? Peranan kami pergi ke tiap-tiap rumah, kami melihat bagaimanakah kehidupan di Kemasul ini dan kami melihatlah apakah kehendak-kehendak yang perlu dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin yang akan dipilih nanti, insya-Allah. Dan kami juga merasai denyut nadi kehendak orang-orang di Kemasul, iaitu di blok kami lah yang kami jaga. Di samping itu kami juga membuka homestay kami kepada pengundi-pengundi untuk hadir bersama, ibarat raya lah, datang makan, bersantai dan bersama-sama bersilaturahim di antara kami. Kami juga akan mengadakan, biasa sinonim dengan wanita, kami adakan program masakan sambal hitam, Pahang punya sambal hitam, insya-Allah. Dan juga tak lupa untuk sukan untuk anak-anak muda, kami akan buat bola jaring, badminton, dan kami juga sedang merangka lagi satu, iaitu untuk khas untuk warga Mas, iaitu mengadakan sesi urut kaki untuk mengeratkan di antara kami semua. Itulah di antaranya. Baik, terima kasih. Sekian laporan dari Kemasul. Kembali ke studio, silakan.
Okey, terima kasih sahabat pelapor kita atas perkongsian cerita pagi dari Pahang. Dan sekarang ini penonton, kita nak beralih kepada satu produk ajaib. Dikenali sebagai titisan ajaib Isopress. Sudah pasti REA, sihat itu nikmat. Jadi hari ini saya perkenalkan dua orang tamu bersama saya, iaitu Encik Nasir Yusof, Pengurus Kanan Pemasaran dan Jualan REA International Sdn Bhd, dan juga Encik Mahathir Abdul Hadi, Pengasas dan Master Trainer REA International. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menawar. Alhamdulillah, kita dah dengar ni produk Isopress ini viral sekarang ni. Bagaimana penerimaan dengan sambutan masyarakat setakat ini? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita bersiaran terutama sekali di Selamat Pagi Malaysia, produk Isopress titisan ajaib ini semakin dikenali oleh masyarakat di luar sana. Dan untuk makluman Munawar, kita mula membasarkan Isopress ini daripada tahun 2015 lagi. Ni maknanya dah tahun yang ke-9 kita pasarkan Isopress, dan setakat hari ini dah terjual lebih daripada 1 juta botol. Wow. Jadi hari ini saya sangat teruja Munawar untuk kita berkongsi dengan masyarakat di luar sana tentang kelebihan, kebaikan dan juga manfaat yang boleh diberikan oleh titisan ajaib Isopress ini. Ada yang bertanya saya, siapa yang cipta Isopress ni? Untuk makluman penonton-penonton semua, okey, Isopress ini diformulasikan oleh Profesor Manan. Jadi pada tahun 2015 kita mula pasarkan titisan ajaib Isopress ini. Alhamdulillah mendapat sambutan yang begitu baik sekali. Okey, jadi rupa bentuk Isopress ini, kalau Isopress ini sebenarnya kita datangkan dalam bentuk air. Okey, dalam ni dia ada 30 ml. 30 ml penggunaannya adalah untuk sebulan penggunaan, kurang lebih. Okey. Jadi bagaimana kita nak gunakan titisan ajaib Isopress ini? Dalam botol 500 ml kita cuma titiskan 9 titis saja. Dan kita boleh guna untuk 3 botol sehari, pagi, tengah hari dan juga malam. Okey, apa kebaikan titisan ajaib Isopress ini? Kebaikan dia ialah yang pertama sekali adalah untuk pembuangan toksin. Dia bagus untuk pembuangan toksin, dia melancarkan perjalanan darah, kan. Jadi sebenarnya satu lagi yang masalah yang ramai yang saya jumpa ialah masalah sembelit. Bila masalah sembelit ini kan, dia pergi kepada masalah lain, masalah sukar tidur dan satu lagi banyak masalah yang kita jumpa adalah masalah lebihan gula. Untuk makluman Munawar, 1 daripada 5 orang dewasa kat Malaysia ni ikut kajian yang ada masalah lebihan gula. Yang berjumlah lebih daripada 4 juta dan lebih daripada 6 juta yang masalah tekanan darah. Jadi sebenarnya titisan ajaib Isopress ini memang sangat membantu untuk masalah-masalah tersebut. Okey, jadi saya nak kongsi lagi dengan penonton pada hari ini. Sekiranya penonton-penonton yang melihat Selamat Pagi Malaysia hari ini yang ada masalah kulit. Okey, yang masalah kulit seperti psoriasis, seperti eczema, seperti mana yang ada masalah ruam, memang sangat bagus. Bagaimana cara kita nak amalkan, kita nak gunakan? Kita cuma masukkan 9 titis saja. 9 titis dalam botol spray 30 ml tadi. Okey, masukkan 9 titis, kemudian kita spray di mana tempat yang bermasalah kulit, kita biarkan dia kering dengan sendiri. InsyaAllah perubahan itu kita akan dapat lihat dalam masa yang begitu singkat sekali, insyaAllah. Okey, kemudian saya nak kongsi juga yang ada masalah batu karang. Ini pun banyak yang saya jumpa dan saya menerima banyak testimoni-testimoni pengguna kita. Dan untuk makluman pengguna-pengguna penonton-penonton, setakat hari ini kita ada ribuan testimoni pelbagai masalah. Kita cuma membantu. Produk ini boleh membantu di samping kita buat rawatan lah. Kita buat rawatan kat hospital, kat klinik. Okey, kita gunakan juga titisan ajaib Isopress untuk membantu bagi yang ada masalah kolesterol, masalah gastrik. Okey, satu lagi yang saya jumpa, banyak kes yang kita jumpa adalah masalah resdung. Sebab masalah resdung ni dia bukan tak tunggu orang lama. Orang muda pun ramai yang ada masalah resdung, masalah jerawat. Betul tak? Okey, jadi semalam pun saya jumpa bila saya datang ke Kuala Lumpur, lantas jumpa dengan saya, dia kata dulu dia ada masalah resdung yang begitu serius. Setelah dia mengamalkan tak habis pun sebotol titisan ajaib Isopress ni, alhamdulillah memang sangat membantu. Okey, dan bagi mereka yang ada masalah batuk yang berpanjangan, dah lama ni dah batuk ni. Okey, memang kita menyerulah kepada penonton-penonton untuk mengamalkan. Bagaimana nak guna sekiranya kita ada masalah batuk? Okey, kita cuma perlu titiskan direct saja ke dalam mulut. 3 ke 5 titis, kita boleh merasakan kesan yang begitu ketara dalam masa yang begitu singkat sekali. Jadi harga Isopress ni sebenarnya Munawar, harga dia
cuma RM85 sahaja. Harga dia tak mahal untuk penggunaan sebulan masa. Bagi mereka yang ada masalah-masalah tersebut, okey, anda boleh terus berhubungan kami. Kita untuk Sabah Sarawak harga RM95, pos percuma. 50 yang terawal kita akan bagi hadiah istimewa. Ada hadiah istimewa yang tadi yang Munawar tanya. Bukankah ada satu kopi yang itulah hadiah istimewa yang kita akan bagi kepada anda semua. InsyaAllah memang sangat membantu. Jadi kepada penonton-penonton, anda boleh snap saja gambar. Snap saja gambar yang mana yang tertera di kaca televisyen tadi untuk anda ambil nombor telefon. Anda juga boleh berhubung dengan mana-mana stokis dan juga ejen-ejen kami yang tertera kat bawah tu, mengikut kawasan yang kita dah masukkan kat bawah tu. Jadi sekali lagi saya nak menyeru kepada anda semua, okey, sekiranya ada masalah yang saya sebut tadi, satu lagi yang masalah mistik. Sebab ramai yang di pengamal-pengamal perubatan di Ashifa yang menggunakan titisan ajaib Ais Cyprus ini untuk mereka jadikan sebagai untuk bahan untuk mereka membantu mereka yang ada masalah mistik. Jadi satu lagi yang kita ada hari ini adalah Aisara untuk gabungan kepada Ais Cyprus ni. Okey, itu mungkin. Ya, betul. Teruskan kita satu produk lagi Aisara yang mana juga mendapat sambutan di luar sana, di mana adunan daripada kopi Arabic dan juga Raja Saraf, khusus untuk yang ada mengalami masalah-masalah saraf. Betul. Kombinasi daun moringa, madu Yaman, saffron menjadikan Aisara pada hari ini ramai yang sudah jatuh cinta dengan Aisara. Ramai rakan-rakan, pakcik-makcik, pakcik-pakcik, abang-abang kita di luar sana kan. Jadi dah gunakan Aisara ni. Untuk apa? Untuk masalah sakit belakang, sakit pinggang, masalah kebas-kebas, sendi-sendi, masalah lutut. InsyaAllah dapatkan Aisara. Roasted Coffee Aisara ni, dia sangat-sangat membantu untuk kesihatan. Tambah-tambah lagi untuk Munawar dan juga penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia. Biasanya kami gabungkan Ais Cyprus dan juga Aisara. Itu promosi hari ini. Untuk menampakkan kesan yang lebih ketara, yang lebih cepat lah. Okey. Jadi untuk kopi Aisara ni sesuai untuk semua peringkat umur ke? Ya, boleh. Sesuai untuk yang peringkat umur lah. Jadi kebanyakan yang pelanggan-pelanggan kami jumpa di lapangan, Encik Munawar dan juga penonton-penonton, kebanyakannya pakcik-makcik yang mengalami masalah-masalah saraf, kebas-kebas, kaki, tangan. Jadi sedikit saya nak tambahkan di sini, iaitu adunan daripada Ais Cyprus dan juga Aisara kami panggil ataupun pelanggan-pelanggan kami panggilkan, sebutkan, iaitu untuk set percubaan. Betul. Alhamdulillah. Respon daripada pelanggan-pelanggan kami di seluruh pelosok tanah air pada hari ini sangat-sangat membantulah dari sudut kesihatan kita. Alhamdulillah. InsyaAllah ini ikhtiar kita bersama untuk kita mendapat nikmat kesihatan tu. Kita dah dengar kelebihan dan juga testimoni berjaya. Dah 1 juta terjual untuk Ais Cyprus ini. Dan kita ada Aisara juga, minuman kopi. Jadi, apa promosi istimewa hari ini? Okey, macam saya cakap tadi, kita punya hari ini untuk promosi kita bagi mereka yang dapatkan set, terutama sekali Ais Cyprus dengan Aisara ini. Aisara ini harga dia RM100 untuk Semenanjung dan harga dia RM110 untuk Sabah dan juga Sarawak. Okey, yang pertama sekali, pos percuma. Kita tak ambil. Okey, dan juga boleh COD. Mana-mana produk sampai ke depan tangga baru anda boleh bayar, tidak ada masalah. Jadi apabila anda dapatkan kedua set tadi, okey, dan 50 yang terawal, promosi kita hari ini hadiah tadi. Dia kena double istimewa lah. Kalau dapatkan satu hadiah istimewa, kalau dapatkan dua, hadiah tu double istimewa lah yang kita akan bagikan. InsyaAllah. 20 ke 50? Okey, kalau kita bagi 50 yang terawal. 50. Kita naikkan lagi. Kita naikkan lagi. Jadi 50. Yang terawal sahaja. InsyaAllah. InsyaAllah. 50 yang terawal akan dapat hadiah istimewa. Betul. Jadi rebut peluang sekarang juga. Jangan terlepas. Kejap lagi tak nak dapat hadiah istimewa. Betul. Lagi-lagi sekarang ni kita nak war-warkan kepada anda kelebihan. Sebab itulah dikenali sebagai titisan ajaib Ais Cyprus. Okey, sekali lagi kita nak war-warkan kenapa mereka perlu pilih titisan ajaib Ais Cyprus. Okey, macam saya cakap tadi, titisan ajaib Ais Cyprus ni dah terjual lebih daripada 1 juta botol, dan apa yang bagusnya pengguna-pengguna kita apabila dah mula menggunakan titisan ajaib Ais Cyprus ini, mereka akan terus guna. Jadi repeat sale untuk Ais Cyprus ni, titisan ajaib ni memang
sangat-sangat tinggi sebenarnya. Jadi saya nak menyeru sekali lagi anda penonton-penonton boleh snap gambar, boleh ambil gambar. Okey, lepas ni boleh hubungi kami. Anda just boleh WhatsApp saja atau buat miss call saja. Okey, kami akan terus berhubung dengan anda untuk anda dapatkan titisan ajaib iCyprus ini. Dan untuk makluman, pukul 12.30 nanti kita akan bersiaran pula di Radio Klasik. Sedikit tambahan, Nur. Silakan. iCyprus ini berada di kelas tersendiri. Betul. Ramai yang sudah jatuh cinta. Bilakah anda untuk bersama-sama jatuh cinta dengan iCyprus? iCyprus, InsyaAllah. Pastikan anda dapatkan set percubaan untuk permulaan dan selepas itu akan terus jatuh cinta. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadikan anda sebahagian daripada pengguna-pengguna yang telah pun mengguna dan juga meyakini iCyprus, dan sekarang ini dah ada produk baru, Aisara. Oh, secantik namanya. Okey, penonton, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita atas promosi pada hari ini yang kita war-warkan kepada anda berkenaan dengan iCyprus dan juga Aisara. Sihat itu nikmat. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Nasir Yusof, Pengurus Kanan Pemasaran dan Jualan REA International Sinar Berhad, dan juga Encik Mahathir Abdul Hadi, Pengasas dan Master Trainer REA International. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Selamat maju jaya. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey penonton, sekarang ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan perkongsian yang menarik untuk anda. Taekwondo adalah bentuk seni mempertahankan diri yang berasal dari Korea dan diamalkan di seluruh dunia. Apa sahaja bentuk seni mempertahankan diri semestinya memerlukan disiplin dan tekad, termasuklah taekwondo yang menawarkan pelbagai pergerakan, corak, tendangan dan pukulan. Gerak langkah dalam seni bela diri ini juga antara langkah terbaik untuk anak remaja seawal usia membina kecergasan, disiplin diri dan kemahiran sosial. Baru-baru ini, Persatuan Taekwondo Bekas Parajurit TTS ATM Malaysia atau singkatannya Perisai telah menganjurkan kejohanan Taekwondo Perisai peringkat kebangsaan kali ke-11 bertempat di Kem Wadiburn, Setapak, Kuala Lumpur. Disertai peserta seawal usia 4 hingga 18 tahun, kejohanan ini berjaya mengumpulkan lebih 600 orang dari seluruh negara dan mendapat sambutan daripada peminat sukan tempur tanpa senjata. Program ni pentingnya lah kita mencari bakat yang mana daripada bawah, yang mana daripada peringkat sekarang ni dia akan pergi ke peringkat antarabangsa, dan kita melatih dia orang dan melihat bakat-bakat anak-anak ini kan, sehinggalah dia berjaya di program-program yang akan datang ni nanti kan. Ini adalah apa orang kata satu pembaharuan yang mana pelbagai aliran ITF, BTF, WTF yang ada dalam kejohanan ni. Jadi sebelum ni memang tak ada. Kita kumpul balik, kita buat balik kan. Jadi dalam program ni kita dapat mengeratkan silaturahim lagi dengan mereka kan, dan pelbagai bangsa kaum dekat dalam kejohanan ini. Sememangnya banyak kelebihan dan manfaat yang diperoleh daripada aktiviti ini kerana selain dijadikan salah satu bentuk senaman, peningkatan jati diri dan disiplin anak remaja dapat dipertingkat. Selain itu, apabila mempelajari seni taekwondo, sukan ini dapat mempertahankan diri daripada sebarang ancaman fizikal. Ingat tak jam yang berdetik tepat jam 12 malam hari kemerdekaan kita? Alah, berita wajib akan ada setibanya ulang tahun kemerdekaan negara. Tak tahu dekat mana jam tu? Inilah tempatnya, Bangunan Sultan Abdul Samad. Menara jam ini berketinggian 41 meter bersamaan 135 kaki dan direka untuk menggema Big Band dengan gaya Indo-Saracenic. Dan mengikut catatan sejarah, ia telah mula dibina pada tahun 1894.
Bangunan ini pada asalnya adalah untuk menempatkan pejabat pentadbiran British. Namun pada tahun 1974, ia dinamakan sebagai Bangunan Sultan Abdul Samad bersempena dengan nama Sultan Selangor yang memerintah ketika itu, iaitu Sultan Abdul Samad. Bangunan ini pernah dijadikan sebagai mahkamah negara, iaitu Mahkamah Persekutuan Malaysia, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Tinggi Malaya. Sehingga kini, bangunan Sultan Abdul Samad masih menjadi lokasi bagi acara resmi negara dan juga aktiviti kemasyarakatan. #Demi Negara, kita jumpa lagi. Dan jangan lupa ada hari Ahad yang merupakan KL Car Free Day yang anda boleh lihat mereka yang suka berlari dan juga berbasikal dan apa juga sukan yang tidak memerlukan kereta. Ramai-ramai berkumpul di hadapan dataran mereka. Selain itu, Zaleha, seperti yang kita war-warkan tadi, bermula esok ada Festival Budaya Putrajaya 2023. Bermula hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi bolehlah kita mengisi ruang hujung minggu kita untuk kita sama-sama menyaksikan ataupun memeriahkan festival budaya ini. Banyak sebenarnya program-program menarik, aktiviti-aktiviti menarik yang disediakan istimewa untuk anda bermula jam 10 pagi sampailah ke 11 malam. Dan untuk itu, terima kasih juga. Selamat pagi Malaysia sampai ke melabuhkan tirai untuk kali ini. Bagi pihak penerbit kami, Kamal Firman Shah Kamaluddin dan semua kru Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kerana mengikuti siaran kami sejak pukul 8 pagi tadi. Selamat berjaya kepada semua atlet kita yang masih lagi bertarung untuk mendapatkan pingat mereka. Dan teruskan menonton TV1 untuk lebih banyak program hebat selepas ini. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama kami dan sepasti seperti yang Zaliha nyatakan tadi, selamat berjaya kepada kontijen-kontijen negara. Semoga hari ini ada sinar untuk kita memperoleh kemilau pingat emas pada hari ini untuk Sukan Asia. Jangan lupa, selamat berjaya kepada Sir Wai Cheng yang akan ke US hujung minggu ini untuk menaklukki satu lagi tahun di Amerika Syarikat. Jadi sehingga itu saja. Assalamualaikum dan jumpa lagi esok. Gelora cinta kita tiada